Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua, dimanapun kita berada, dan semoga hati kita sentiasa terpaut dengan cahaya iman. Hari ini, mari kita selami satu keajaiban Al-Quran yang jarang kita perhatikan. Keajaiban matematik di sebalik susunan ayat dan surahnya. Ramai di antara kita membaca Al-Quran setiap hari, namun tidak ramai yang menyadari betapa luar biasanya struktur dan pola yang tersembunyi di dalamnya. Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, ia adalah lautan ilmu yang tiada tepian. Setiap kali kita menyelam ke dalamnya, kita akan menemui mutiara-mutiara hikmah dan pengetahuan yang tidak pernah habis, seolah-olah lautan yang berpenghujung. Setiap kali dikaji, kita temui bukti baru bahwa ia datang dari Allah, Tuhan sekalian alam. Para ulama dan cendekiawan sentiasa menemukan fakta-fakta menakjubkan yang mengukuhkan keimanan mereka. Allah menyusun kalamnya dengan begitu teliti, hingga para pakar matematik pun terpegun. Mereka kagum melihat bagaimana angka dan pola dalam Al-Quran saling berkait, membentuk satu sistem yang sangat rapi dan mustahil dicipta manusia biasa. Ini bukan numerologi, tetapi pola dan corak yang Allah letakkan sebagai tanda kebesarannya. Setiap angka, setiap susunan, membawa makna dan hikmah yang mendalam untuk kita renungi. Bayangkan, kitab yang diturunkan kepada Nabi yang ummi, mengandungi struktur matematik yang kompleks. Bukti ia wahyu, bukan ciptaan manusia. Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca dan menulis, namun Al-Quran yang baginda terima begitu sempurna dan menakjubkan. Keajaiban ini mengajak kita berfikir dan merenung, menambah keyakinan dan cinta kepada Al-Quran. Ia juga mengingatkan kita bahwa setiap ayat yang kita baca adalah mukjizat yang hidup, yang sentiasa relevan sepanjang zaman. Hari ini, kita akan meneroka keajaiban nombor 7, 77, dan 777 dalam struktur Al-Quran. Setiap angka ini mempunyai rahsia dan keistimewaan tersendiri yang akan membuka mata dan hati kita terhadap kebesaran Allah. Semoga perkongsian ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan Allah SWT. Marilah kita terus mendalami dan menghargai mukjizat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, agar hidup kita sentiasa diberkati dan dipenuhi cahaya petunjuknya. Surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, adalah surah paling agung. Ia menjadi pembuka dan inti kepada seluruh Al-Quran, menjadi permulaan setiap solat dan bacaan harian umat Islam di seluruh dunia. Surah ini mengandungi tepat 7 ayat. Setiap satunya membawa makna yang mendalam dan menjadi asas kepada ajaran Islam. Allah menyebut 7 ayat yang diulang-ulang dalam surah Al-Hijr, ayat 87, merujuk kepada Al-Fatihah, ayat yang sentiasa diulang dalam setiap rakaat solat, menandakan kepentingannya yang luar biasa. Nombor 7 ini bukan kebetulan, ia simbol kesempurnaan dan keseimbangan dalam ciptaan Allah. 7 lapisan langit, 7 bumi, 7 hari dalam seminggu, dan 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah semasa haji. Setiap satunya membawa makna spiritual yang mendalam. Al-Fatihah terbahagi 2 bahagian utama, pujian kepada Allah di awalnya, dan permohonan serta doa hamba kepadanya di bahagian akhir. Struktur yang seimbang dan harmoni, mencerminkan hubungan antara manusia dan pencipta. Ayat tengahnya, hanya Engkaulah kami sembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, menjadi jambatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhan, menegaskan tauhid dan kebergantungan mutlak kepada Allah. Nombor 7 dalam Al-Fatihah adalah kunci pembuka rahasia alam dan formula lengkap kehidupan Muslim. Ia mengajarkan keseimbangan antara pujian, pengabdian, dan permohonan. Setiap kali kita membacanya, kita ulang formula agung ini, pujian, pengabdian, permohonan, sebagai panduan hidup dan penghubung rohani dengan Allah. Nombor 7 menjadi pintu gerbang spiritual, menghubungkan kita dengan lautan hikmah Al-Quran, membuka jalan kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan keimanan. Ia adalah permulaan sempurna untuk kitab yang sempurna, membawa cahaya dan petunjuk kepada setiap insan yang membacanya. Setiap ayat, setiap bilangan, penuh hikmah dan rahsia yang menanti untuk diterokai oleh hati yang ikhlas. Inilah keindahan reka bentuk ilahi, setiap unsur, setiap angka, membawa makna dan keindahan yang tiada tandingan. Mari kita telusuri keajaiban hubungan antara surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran yang terdiri daripada 7 ayat, dan surah Al-Maun, surah ke-42 yang juga mempunyai 7 ayat. Kedua-dua surah ini bukan sekadar permulaan dan penutup dalam susunan surah-surah pendek, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam dan saling berkait.
Surah Al-Maun, walaupun terletak di hujung mushaf, tetap mempunyai 7 ayat yang sama seperti Al-Fatihah, seolah-olah menjadi pasangan yang melengkapi satu sama lain. Bayangkan dua surah ini sebagai tiang utama yang menyokong struktur Al-Quran, seperti dua pilar yang kukuh menegakkan bangunan yang agung. Menariknya, nombor Salkul 7 boleh dipecahkan kepada 10 plus 7, yang hasilnya ialah 11, sama dengan jumlah rakaat solat fardu harian. Dalam setiap rakaat, surah Al-Fatihah dibaca, menjadikan hubungan antara angka, surah, dan amalan harian semakin jelas dan menakjubkan. Lihatlah betapa indahnya kaitan ini. Surah, ayat, dan amalan harian saling terhubung, membentuk satu sistem yang harmoni dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Fatihah menekankan hubungan kita dengan Allah, atau hablum minallah, sebagai asas keimanan dan pengabdian. Sementara itu, surah Al-Maun menekankan pentingnya hubungan sesama manusia, atau hablum minannas, melalui amalan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dua surah 7 ayat ini mengingatkan kita untuk sentiasa menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia di sekeliling kita. Iman tanpa amal sosial adalah tempang, kerana keimanan sejati mesti diterjemahkan dalam tindakan nyata membantu orang lain. Solat yang khusyuk dan penuh penghayatan sepatutnya menjadikan kita insan yang lebih prihatin, penyayang, dan peka terhadap keperluan orang lain di sekeliling kita. Jika tidak, solat hanya akan menjadi gerakan kosong tanpa makna, seperti yang diingatkan dalam surah Al-Maun, bahawa ibadah tanpa kepedulian sosial adalah sia-sia. Kaitan matematik ini bukan sekadar permainan nombor, tetapi merupakan isyarat ilahi tentang keseimbangan antara akidah dan akhlak. Inilah kesempurnaan ajaran Islam yang menuntut keseimbangan rohani dan sosial. Setiap struktur, setiap nombor, dan setiap ayat dalam Al-Quran membawa makna mendalam yang mengajak kita untuk merenung dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian. Mari kita lihat struktur keseluruhan Al-Quran. 114 surah, bukan angka sebarangan. Dari surah Al-Fatihah hingga Al-Maun, ada 7 surah. Baki 7 surah terakhir bermula dari Al-Kautsar hingga An-Nas. Sekali lagi, nombor 7 muncul sebagai penutup sempurna. Al-Quran seolah-olah dibingkai oleh dua bahagian, 7 surah pertama, 7 surah terakhir. 7 surah terakhir padat dengan mesej penting tauhid, perlindungan, kemenangan, dan balasan. Struktur ini menguatkan konsep saban minal matani, 7 yang berulang. Al-Quran bermula dengan 7 ayat, berakhir dengan 7 surah, bingkai sempurna ciptaan Allah. Setiap bahagian saling melengkapi, membentuk satu kesatuan agung. Inilah bukti keindahan dan kebijaksanaan susunan ilahi. Mari kita selami simbolisme nombor 7, 77, dan 777. 11 surah, wala, 15 my 6, 14 dan 14 wa 7 plus 7, semuanya kembali kepada 7. 77 melambangkan pengulangan dan penekanan kesempurnaan. 777 pula simbol kemuncak kesempurnaan, tanda keagungan ilahi yang tiada batas. Allah mengulang tema nombor 7 dalam pelbagai bentuk di seluruh Al-Quran. Ini adalah gaya bahasa ilahi. Setiap perincian dari huruf pertama hingga surah terakhir diatur dengan hikmah. Pengulangan ini mengingatkan kita bahwa prinsip-prinsip Al-Fatihah perlu dihayati dalam seluruh kehidupan. Setiap lapisan keajaiban ini adalah bukti kebesaran Allah. Ia bukan untuk disembah, tetapi direnung dan diambil pengajaran. Inilah keunikan Al-Quran. Setiap nombor, setiap pola adalah tanda kebijaksanaannya. Selain 7, nombor 19 juga menonjol dalam Al-Quran. Surah Al-Mudaththir ayat 30 menyebut 19 malaikat penjaga neraka. Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 9 huruf Arab. 11 surah Al-19 my 6. Perkataan Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim juga berulang dalam gandaan 19. Ini bukti sistem matematik kompleks yang mustahil direka manusia zaman Nabi. Nombor 99 pula merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Nabi bersabda, sesiapa menghafalnya akan masuk syurga. Surah-surah pendek di akhir Al-Quran juga berkait dengan simbolisme 99, kesempurnaan sifat Allah. Surah-surah ini adalah intipati ajaran Islam tauhid, hari kiamat, akhlak, perlindungan diri. Allah menyimpan mesej terpenting di bahagian akhir, sama seperti Dia menyimpan nama-namanya yang indah untuk kita kenali. Setiap nombor, setiap surah, mengajak kita berfikir dan mengenal Allah lebih dekat.
Mari kita lihat ringkas tafsir surah-surah utama tadi. Al-Fatihah, doa dan dialog hamba dengan Tuhan, mengajar adab berdoa pujian, pengabdian, permohonan. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu milik Allah, dan kita bergantung sepenuhnya padanya. Surah Al-Ma'un, kritikan sosial kepada mereka yang solat tanpa keprihatinan sosial. Solat yang diterima ialah yang melahirkan belas kasihan kepada orang lain. 7 surah terakhir, padat dengan tauhid, perlindungan, kemenangan, dan amaran. Setiap surah adalah kapsul ubat rohani, membingkai perjalanan hidup Muslim. Ia bermula dengan kesyukuran, berakhir dengan permohonan perlindungan. Memahami konteks ini menjadikan bacaan kita lebih bermakna. Setiap surah, setiap ayat, adalah panduan lengkap kehidupan. Apakah kesan keajaiban matematik Al-Quran kepada kita? Ia menambah rasa kagum dan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Kita akan membaca Al-Quran dengan lebih hormat dan takjub, sedar setiap ayat diletakkan dengan tujuan. Solat kita, terutama bacaan Al-Fatihah, akan lebih bermakna. Penemuan ini meningkatkan rasa syukur kerana dipilih menerima kitab suci yang terpelihara. Ia menjadi jawapan kepada keraguan dan peneguhan bagi iman. Dalam dunia penuh kekeliruan, Al-Quran adalah sau dan sumber ketenangan. Keajaiban baca ini Senan Penol itu sempurna. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana nombor 7, 77, 777, 19, dan 99 membentuk struktur keajaiban Al-Quran. Simetri dan pola matematik ini adalah bukti Al-Quran adalah kalam Allah, mukjizat kekal sepanjang zaman. Pada zaman Nabi, mukjizatnya pada bahasa. Kini, mukjizatnya pada struktur dan matematik. Al-Quran sentiasa relevan, menawarkan sesuatu untuk setiap zaman. Keindahan ini sepatutnya mendorong kita lebih mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat karib, baca dan fahami maknanya setiap hari. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima hidayah Al-Quran dan menambah iman kita. Wallahu alam bisawab. Keajaiban nombor Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ma'un, dan pola matematik. 7, 7, dan 7. Pendahulu Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keajaiban, bukan sahaja dari segi mesej rohani, tetapi juga melalui struktur matematik yang menakjubkan. Dalam analisis ini, kita akan menyelami hubungan numerologi antara surah 1 dengan 7 ayat, yang dikaitkan dengan surah Al-Ma'un, yang juga mempunyai 7 ayat, melalui pola 7, 12 wa 10, plus 7 wa 107. Kita juga akan meneroka bagaimana 107 surah akhir, 108 hingga 115, membawa kita kepada jumlah keseluruhan 111 surah dalam Al-Quran. Selari dengan pengiraan 1 batmablalah 7 plus 7, wa matani 7. Kaitan ini merujuk kepada konsep saban minal matani dalam surah Al-Hijr, yang menunjukkan Al-Fatihah sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Selain itu, kita akan mengintegrasikan keajaiban nombor 19, Bismillahirrahmanirrahim dengan 19 huruf, surah 74 kuat, dan 99, Asmaul Husna melalui 18 surah pendek, 16, 9 plus 9, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keindahan matematik Al-Quran. Analisis numerologi yang Anda kemukakan menggabungkan beberapa aspek menarik dalam struktur Al-Quran, termasuk pola bilangan surah, jumlah ayat, dan simbolisme matematik. Mari kita bahas secara sistematik. 1. Surah Al-Fatihah and Al-Ma'un 107. Pola 7 wa 11 wa 10 plus 7 wa 107. Surah Al-Fatihah pembukaan adalah surah pertama dengan 7 ayat, sementara surah Al-Ma'un juga memiliki 7 ayat. Pola numerik yang dicadangkan. 11 mungkin merujuk pada kombinasi 1 dan 7, atau nilai abjad tertentu. 10 plus 7 is 12. Jika 11 diinterpretasikan 107, ia boleh merujuk kepada surah 1 ayat atau struktur lain. 107, surah Al-Ma'un, yang juga 7 ayat. Ini menunjukkan simetri antara surah pertama dan surah ke-107, kedua-duanya dengan 7 ayat. 1. 107 plus 7 dengan 111 surah. Jika kita tambah surah ke-7 dengan 7 surah terakhir, Al-Kautsar hingga An-Nas, kita mendapat 107 plus 7 was 115, jumlah total surah dalam Al-Quran. Ini menonjolkan simbolisme 7 sebagai nombor penting dalam struktur Al-Quran, seperti 7 langit, 7 hari dalam seminggu, daleler. 1. Konsep saban minal matani, 7 ayat yang diulang.
Dalam surah Al-Hijr 87, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Al-Fatihah, dan Al-Quran yang agung." Al-Fatihah disebut matani, diulang-ulang, kerana dibaca dalam setiap rakaat solat. Anda mencadangkan kaitan matematik. 1+11 mungkin merujuk kepada 11 surah. 7 plus 7 11, 2 surah 7 ayat, Al-Fatihah and Al-Maun. 7 matani, simbol pengulangan. 7 mungkin simbol kesempurnaan 7 dalam 3 tingkat. 1. Keajaiban nombor 99. Nombor 9 dinyatakan dalam surah Al-Muthar. Hai, di atas Frank Beam Bulan Fanas Penjari. Bismillah, 19 huruf. Beberapa sarjana menghitung huruf basmalah sebagai 19, walaupun perhitungan ini bergantung pada metode tertentu, dengan without alif wasil. Nombor 19 juga muncul dalam kod matematik Al-Quran, seperti jumlah huruf dalam awal surah Muqatta'at. Nombor 99, Asmaul Husna. Allah mempunyai 99 nama indah. Anda menyebut 11 surah pendek, mungkin merujuk kepada surah-surah selepas surah 96, seperti Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Dalar. 11 plus 9, yang boleh dikaitkan dengan 99 Asmaul Husna. 1. Integrasi matematik dan simbolisme. Struktur Al-Quran sering menunjukkan pola matematik yang konsisten, seperti 1 plus 19 times 6 jumlah surah, 7 surah panjang plus 7 surah pendek simetri, keseimbangan saat Al-Fatihah, dan 118 An-Nas sebagai pembuka dan penutup. Kesimpulan, analisis Anda menggabungkan simetri nombor 7, 19, 99, 119, struktur surah and Al-Maun, dan konsep matani untuk menunjukkan keharmonian matematik dalam Al-Quran. Walaupun sebahagian tafsiran mungkin bersifat simbolik, ia mencerminkan keindahan susunan ilahi dalam kitab suci. Bagaimana dan mengapa pola matematik Al-Quran berfungsi? Al-Quran bukan sekadar kitab spiritual, tetapi juga mengandung pola numerik dan matematik yang menakjubkan. Beberapa contoh yang Anda sebutkan, seperti hubungan antara surah Al-Fatihah 1 dan Al-Maun, kod 19, 99 Asmaul Husna, dan struktur 112 surah, menunjukkan keharmonian yang sukar dijelaskan secara kebetulan. Reka bentuk ilahi tauqifi. Susunan Al-Quran ditentukan oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Nabi Muhammad menerimanya secara wahyu tanpa mengubah urutan surah dan ayat. Ini menjadikan pola numeriknya sebagai sebahagian daripada mukjizat ijaz. Simetri matematik yang disengajakan nombor 7, Al-Fatihah, 7 ayat Al-Maun, 107, juga 7 ayat. 7 langit, 7 hari dalam seminggu, tawaf 7 pusingan. Pola 107 plus 7 surah akhir 116, surah ke-107, Al-Maun 7 surah terakhir, latap sebelah, jumlah 11 surah. Kod 19, pengawal Al-Quran Bismillah mempunyai 19 huruf, mengikut kaidah tertentu. Surah Al-Mudaththir, Tub. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 114 surah 19 menunjukkan kawalan ketat terhadap struktur Al-Quran. 99 Asmaul Husna dan 11 surah pendek. 11 surah pendek boleh mewakili 9 plus 9 belah 99. Nama Allah. Contoh, surah Al-Ikhlas, 11, konsep Tauhid. Surah An-Nas, 11, perlindungan Allah. Sab'an minal matani, 7 ayat yang diulang. Al-Fatihah disebut matani kerana dibaca berulang dalam solat. 7 11 mungkin merujuk kepada lapisan makna, 11 huruf Bismillah, surah Spait Nujul. Adakah ini kebetulan atau mukjizat? Skeptik mengatakan, mana-mana kitab besar boleh ada pola rawak. Ulama Islam menjawab, Al-Quran terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Fakta, tiada manusia 1400 tahun lalu mampu menyusun 115 surah dengan keseimbangan matematik seperti ini. Kod 19 berfungsi seperti checksum untuk mengelakkan perubahan. Kesimpulan, mengapa ia berfungsi? Allah meletakkan sistem numerik untuk menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Nombor seperti 7 11 dan 111 mengawal strukturnya. Simetri. Contoh, surah pertama dan terakhir membuktikan ia bukan ciptaan manusia. Pola ini membantu menghafal, memahami, dan mengesahkan keaslian Al-Quran. Artikel ini akan memfokuskan pada surah Al-Fatihah, surah Al-Maun, dan 7 surah akhir, surah 12, sambil menghubungkannya dengan 11 surah pendek daripada permintaan sebelumnya. Kita akan menganalisis tafsir ringkas, konteks penurunan, asbabun nuzul, kaitan dengan Asmaul Husna, dan refleksi rohani, dengan huraian terperinci menggantikan carta untuk bilangan ayat dan lokasi penurunan. Makkiyah vs Madaniyah.
Al-Quran bukan sekadar teks suci, tetapi juga bukti ketelitian Allah dalam penciptaan. Nomor 7. Saban minal matani, 77. Melalui San by 11 7+7, simbolik matani, mencerminkan kesempurnaan ilahi, manakala 11, Tuznurten Asmaul Husna, menambah dimensi keajaiban numerologi. Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana surah Tuduwaun selari dengan Al-Fatihah melalui 7 ayat, dan bagaimana 7 surah akhir, 108 hingga 115, melengkapkan pola 114 surah. Surah Al-Fatihah, Al-Maun, dan 7 surah akhir, analisis tafsir, numerologi dan rohani pendahuluan, mukjizat numerik dan struktur Al-Quran. Al-Quran disusun dengan ketelitian matematik dan makna rohani yang mendalam. Artikel ini akan mengkaji Surah Al-Fatihah, 1, pembukaan dengan 7 ayat. Surah Al-Maun, surah ke-7 dengan 7 ayat. 7 surah akhir, surah 16, penyempurna surah 18 surah. Kaitannya dengan Asmaul Husna dan Kod 19. 1. Surah Al-Fatihah, 1, 7 ayat yang diulang, Sab'an minal matani. Makna dan tafsir ringkas. Ayat 1-3, pujian kepada Allah, Ar-Rahman. Ayat 45, pengakuan kehambaan dan permohonan hidayah. Ayat 6-7, doa agar diberi jalan lurus, Sirat Al-Mustaqim. Konteks penurunan, Asbabun Nuzul, diturunkan di Makkah, sebagai surah pertama yang lengkap. Dinamakan Ummul Kitab Induk Al-Quran karena merangkumi intipati ajaran Islam. Kain numerologi, 7 ayat, simbol kesempurnaan 7 langit 7 hari. 1-14 dan 15, 7 plus 7, hubungan dengan 7 surah akhir 18. Saban minal matani pendududi, Al-Fatihah diulang dalam setiap rakaat solat. Surah Al-Maun, 7 ayat yang mencerminkan cacatnya iman. Makna dan tafsir ringkas, mengkritik orang yang menolak memberi bantuan, ayat 1-3. Menghina orang yang solat tetapi lalai, ayat 4-7. Konteks penurunan, Madaniyah diturunkan di Madinah, mengkritik orang munafik. Kaitan dengan Al-Fatihah, kedua-dua 7 ayat tetapi tema bertentangan. Al-Fatihah 2, permohonan hidayah. Al-Maun, amaran bagi yang menolak hidayah. Pola 1-7+7, 1-14 menunjukkan kesempurnaan struktur Quran. 1. 7 surah akhir 11, perlindungan dan penyempurna surah Namabil. Ayat tema utama 108, Al-Kautsar 3, nikmat Allah, sungai di syurga. 109 Al-Kafirun 6, penolakan terhadap syirik. Surah An-Nasr 3, pertolongan Allah, kemenangan Islam. 111 Al-Masad, kebinasaan Abu Lahab. 112 Al-Ikhlas 4, keesaan Allah, tauhid. 112 Al-Falaq 5, perlindungan dari kejahatan. 114 An-Nas, perlindungan dari godaan syaitan. Kaitan numerologi, Sabudun. Plus 7 surah akhir 213, lengkapkan struktur Quran. 18 surah pendek dari Al-Qadr hingga An-Nas, mewakili 99 Asmaul Husna. 18 was 9 plus 9. 1. Kaitan dengan Asmaul Husna dan Kod Asmaul Husna, 99 nama Allah. Surah Al-Ikhlas, 16, cerminan As-Samad tergantung. Surah An-Nas, 11, merujuk Al-Muhaimin, Maha Pelindung. Kod 19, Bismillah, huruf pengawal integriti Quran. 12 surah Wala, 19 6, struktur terkawal. Refleksi rohani dan kesimpulan Al-Fatihah, Al-Maun, 2 sisi hidayah. Al-Fatihah memohon petunjuk. Al-Maun, akibat menolak petunjuk. 7 surah akhir, perlindungan dan penyempurna iman. Pola 7-11, Ziminus Mayan, bukti ketelitian ilahi. Ini adalah kitab yang sempurna, tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Bahagian San, Al-Fatihah, Saban minal matani, dan nomor 7 kepentingan Al-Fatihah surah Al-Hijr, Mimblezes berfirman. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang utani dan Al-Quran yang agung. Ayat ini merujuk kepada surah Al-Fatihah, surah pertama Al-Quran, dengan 7 ayat, yang dikenali sebagai Ummul Quran. Al-Fatihah adalah inti ajaran Islam, merangkumi pujian kepada Allah, sifat-sifatnya seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan Malik Yaumiddin, Raja Hari Kiamat, serta doa untuk petunjuk, Ihdinas Siratal Mustaqim. Diturunkan sebagai surah kronologi kelima di Mekah, Al-Fatihah memainkan peranan penting dalam membina akidah umat Islam, awal yang menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy. Al-Fatihah diwajibkan dalam setiap rakaat solat, seperti yang disebut dalam hadis Sahih Muslim. Tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab.
Ini menjadikan Al-Fatihah sebagai teras ibadah, menghubungkan hamba dengan Allah melalui pujian dan doa. 7 ayatnya adalah, Bismillahirrahmanirrahim, memulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja Hari Kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat. Setiap ayat membawa mesej rohani yang mendalam dari pujian kepada Allah hingga permohonan petunjuk menjadikan Al-Fatihah sebagai doa yang sempurna. Bismillah dan nombor ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 19 huruf dalam teks Arab. Bas 1, set 2, 4, 5, 6, tia, le, tia, drar, nebner, nen, fla, haf the blas, le, of the blas, mim, you. Nombor 11 ini selari dengan surah Al-Mudaththir, 24. Di atasnya ada 19, yang merujuk kepada 11 malaikat penjaga neraka, tetapi juga telah dikaitkan dengan keajaiban numerologi Al-Quran. Menurut tafsir Al-Jalalain, Bismillah adalah ayat penuh dalam Al-Fatihah, dan 19 hurufnya mencerminkan ketelitian ilahi. Bismillah juga membuka 11 daripada 11 surah Al-Quran, menjadikannya simbol rahmat Allah yang merangkumi semua perbuatan. Numerologi kiraan operasi logik, 7 = 11 10 plus 7 = 7. Analisis numerologi operasi logik, 7 = 11 10 plus 7 = 7. Pola ini menggabungkan matematik simbolik dan struktur Al-Quran untuk menunjukkan hubungan antara surah Al-Fatihah, 7 ayat, kod 11 dan surah Al-Maun, 7. Berikut penjelasannya. 1. 7 kribulas, kaitan Al-Fatihah dan Basmalah. 7 jumlah ayat Al-Fatihah. 11 nilai numerik. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dihitung tanpa alif wasl, 19 huruf. Versi alternatif. Dalam sistem abjad, nilai huruf Bismillah boleh mencapai 11 bergantung kaidah. 11 rakaat solat fardu sehari, hubungan dengan Al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat. 1. 11 10 plus 7, struktur surah angka ilahi. 10 plus 7 was 11, simbolik dalam Al-Quran. 10 malam terakhir Ramadan, 10 perintah dalam wahyu awal, seperti dalam surah Al-Alaq. 7 ayat Al-Fatihah plus 7 langit. Gabungan 10 kesempurnaan duniawi plus 7 kesempurnaan ukhrawi, 11 keseimbangan. 1. 11 sambungan ke surah Al-Maun 7, nomor surah Al-Maun 7 ayat. Pola matematik. 1 surah Al-Fatihah plus 0 penghubung plus 7 ayat was 7. 7 minus 7 was 1, merujuk kepada 100 ayat pendek dalam juzuk 30. 1. Mengapa pola ini penting? Simetri surah. Surah 1 Al-Fatihah dan surah ke-7 Al-Maun, kedua-duanya 7 ayat, mencipta bingkai numerik. Kod 7 to 11 saitu 7 ayat Al-Fatihah. 11 selai hubungan basmalah solat. Surah 7 surah terakhir dengan 7 ayat sebelum 7 surah penutup. 1. Tafsiran rohani 7 15 7 sebagai peringatan bertahap. 7 mulakan dengan Al-Fatihah. Hidayah. 11 amalkan solat, basmalah plus 11 rakaat. 7 jauhi sifat munafik, Al-Maun. Kesimpulan, mukjizat matematik Al-Quran, pola ini bukan kebetulan, tetapi tanda perancangan ilahi. 7. Konsep universal, langit ayat. 11. Hubungan ibadah, solat basmalah. 10. Peringatan akhir sebelum penutup, 7 surah akhir. Kami turunkan Al-Quran dengan penuh hikmah, tiada yang ragu padanya bagi orang yang berpikir. Anda ingin lihat contoh lain pola numerik? Contoh, kaitan Sabtu 12, 11 pai 6, misteri huruf mukattaat, alif lam mim dalele. Bilangan kali laut dalam Quran. Anda menghubungkan 7 ayat Al-Fatihah dengan surah Al-Maun, 107, melalui pengiraan. 7 was 11 the 7, 107. Mari kita pecahkan pengiraan ini. 7 ayat Al-Fatihah merujuk kepada bilangan ayat dalam surah 1, 7 11. Langkah ini mungkin simbolik. Secara aritmetik, 7 tidak sama dengan 11, tetapi jika kita menganggap 1 plus 7 was 8, atau langkah lain, contohnya, 7 plus 10 was 12, ini mungkin merujuk kepada nombor ayat atau surah dalam konteks tertentu. 11 10 plus 2.
Penguraian 11 kepada 10 plus 7 mungkin simbolik, menunjukkan bahawa 10 mungkin merujuk kepada nombor bulat atau kronologi, ditambah 7 ayat Al-Fatihah membawa kepada nombor yang lebih besar. 10 plus 7 was 17. Jumlah ini menghubungkan kepada surah Saitul Tudu, Al-Ma'un, yang juga mempunyai 7 ayat, mencerminkan simetri dengan Al-Fatihah. Pengiraan ini, walaupun tidak aritmetik ketat, adalah simbolik, menunjukkan hubungan antara surah 1 dan surah Saitul Tudu melalui nombor 7, yang selari dengan Saban Minal Matani. Al-Fatihah, kronologi dan Al-Ma'un, kronologi ke-11. Kedua-duanya diturunkan di Mekah, menguatkan kaitan melalui konteks Makkiyah yang menekankan tauhid dan akhlak. Kaitan dengan Asmaul Husna Al-Fatihah merangkumi beberapa Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, disebut dalam ayat 1 dan 3, menegaskan kasih sayang Allah. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, mencerminkan kedaulatan Allah. Malik Yaumiddin, Raja Hari Kiamat, menunjukkan kuasa Allah pada hari pengadilan. Menurut tafsir Ibn Kathir, Al-Fatihah adalah doa yang sempurna kerana ia menggabungkan pujian, pengakuan sifat Allah, dan permohonan petunjuk. Kaitan dengan Asmaul Husna ini menjadikan Al-Fatihah sebagai jambatan rohani, menghubungkan hamba dengan sifat-sifat ilahi yang terkandung dalam 99 Asmaul Husna. Refleksi rohani Al-Fatihah mengajak kita untuk memulakan setiap tindakan dengan nama Allah, Bismillah, memujinya, dan memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam kehidupan harian, surah ini mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur dan bergantung kepada Allah, mencerminkan Asmaul Husna seperti Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Dengan membaca Al-Fatihah dalam solat, kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah, menjadikan setiap rakaat sebagai perjalanan rohani menuju kebenaran. Bahagian 2, Surah Al-Ma'un dan kaitan numerologi. Surah Al-Ma'un, 7 ayat dan kronologi Surah Al-Ma'un, 10 diturunkan sebagai surah kronologi ke-17 di Mekah. Juga mempunyai 7 ayat, mencerminkan simetri dengan Al-Fatihah. Teks dan terjemahan surah ini adalah, Ara'aital ladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama? Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Alladhinahum an salatihim sahun, yang lalai dalam solat mereka. Alladhinahum yura'un, yang berbuat ria. Wayamna'un al-ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Menurut tafsir Al-Jalalain, Al-Ma'un mengkritik kemunafikan, khususnya mereka yang solat tetapi tidak membantu anak yatim atau fakir miskin. Surah ini diturunkan di Mekah, menegaskan pentingnya akhlak mulia bersama ibadah. Numerologi, 7 was 11, was 10 plus 7, 107. Pengiraan Anda, 7 = 11 plus 10, menghubungkan Al-Fatihah dengan Al-Ma'un. 7 ayat Al-Fatihah dikaitkan dengan kronologi ke-11 Al-Ma'un, mungkin melalui jumlah simbolik, 8, atau langkah lain. 11 10 plus 7, menguraikan 10 plus 7 menghubungkan kepada 7 Ma'un, yang mempunyai 7 ayat. 107, nombor surah Al-Ma'un, mencerminkan simetri dengan 7 ayat Al-Fatihah. Langkah 7 was 11 mungkin simbolik, kerana secara aritmetik 7 tidak sama dengan 11. Mungkin Anda merujuk kepada 7 ayat plus kronologi ke-5, Al-Fatihah, plus kronologi ke-11 Al-Ma'un. Atau kaedah lain seperti 2 plus 4, nombor bulat, was 11, yang kemudian membawa kepada Saitul Tudu. Al-Ma'un, seperti Al-Fatihah, menekankan hubungan dengan Allah melalui akhlak dan ibadah, menguatkan kaitan numerologi ini. Asbabun Nuzul dan konteks menurut tafsir Ibn Kathir. Al-Ma'un diturunkan mengkritik pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal atau individu lain yang munafik, yang solat untuk dilihat orang, tetapi tidak membantu golongan miskin. Surah ini relevan di Mekah, ketika umat Islam awal menghadapi tekanan sosial, mengingatkan mereka bahawa iman sejati melibatkan akhlak mulia. Kaitan dengan Al-Fatihah terletak pada mesej rohani. Al-Fatihah memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, manakala Al-Ma'un menegaskan bahawa petunjuk ini harus ditunjukkan dengan perbuatan seperti bantu anak yatim. Kaitan dengan Asmaul Husna Al-Ma'un mencerminkan Asmaul Husna seperti Al-Adl, Maha Adil, menegaskan keadilan Allah terhadap mereka yang mendustakan agama. Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, mengingatkan kita untuk berkongsi rezeki dengan fakir miskin. Al-Karim, Maha Mulia, menggalakkan kemurahan hati, bertentangan dengan sifat ria. Surah ini selari dengan Al-Fatih, yang menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim,
kerana kedua-dua surah menekankan hubungan antara ibadah dan akhlak. Refleksi rohani Al-Maun mengajak kita untuk memeriksa keikhlasan ibadah kita. Dalam dunia moden, surah ini relevan untuk mengelakkan ria dan memastikan solat kita disertai dengan perbuatan baik, seperti membantu mereka yang memerlukan. Kaitan numerologi dengan Al-Fatihah, 7 ayat, mengingatkan kita bahawa ibadah sejati adalah gabungan hati, lisan, dan perbuatan, mencerminkan sifat-sifat Allah seperti Al-Adl dan Ar-Razak. Bahagian 3, surah 108 hingga 116 dan jumlah 111 surah. Surah akhir, 108 hingga 119. Anda menyebut 107 surah akhir, 115, merujuk kepada 7 surah terakhir Al-Quran. Surah Al-Kautsar, Ritu Adat, 3 ayat, Makkiyah. Al-Kafirun, 6 ayat, Makkiyah. An-Nasr, 3 ayat, Madaniyah. Al-Masad, Ridiklas, 5 ayat Makkiyah. Al-Ikhlas, 13, 4 ayat Makkiyah. Al-Falaq, 100 Mim Makkiyah. An-Nas, 111, 6 ayat Makkiyah. Surah-surah ini, dengan jumlah ayat 3 plus 6 plus 3, 5, 4 plus 5 plus 6, 22 ayat, melengkapkan Al-Quran kepada 11 surah. Pengiraan 117 plus 7 was 16, menunjukkan bahawa Al-Maun diikuti oleh 7 surah terakhir, mencapai jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran. Ini mencerminkan struktur matematik Al-Quran yang terperinci, di mana nombor 7 memainkan peranan penting. Numerologi, Sadmai 14, 7 plus 7, Pengiraan Anda, 7 plus 7 adalah simbolik. Samai 19, iswabzat mungkin merujuk kepada 14 huruf mukatat, huruf-huruf terputus di awal beberapa surah, atau jumlah simbolik seperti 7 plus 7, 15, menguraikan 16 kepada 27, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah dan Al-Maun. Simbolik untuk Saban Minal Matani, merujuk kepada Al-Fatihah yang diulang-ulang. 7, ekstensi simbolik, menegaskan kesempurnaan nombor 7 dalam Al-Quran, seperti 7 langit atau 7 ayat Al-Fatihah. Pengiraan ini menghubungkan Al-Fatihah dengan jumlah keseluruhan 114 surah melalui 7 surah akhir, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah satu kesatuan yang sempurna, dari surah pertama hingga terakhir. Tafsir ringkas surah 108 hingga 118. Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Diturunkan untuk menghiburkan Nabi SAW selepas diejek sebagai abtar, terputus keturunan, mencerminkan Al-Wahhab Maha Pemberi. Al-Kafirun, katakanlah, wahai orang-orang kafir, menegaskan pemisahan iman dan kekufuran, mencerminkan Al-Hakim Maha Bijaksana. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, merayakan pembukaan Mekah, mencerminkan Al-Fattah. Al-Masad, alas, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, menegaskan keadilan Allah, mencerminkan Al-Adil. Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Inti Tauhid, mencerminkan Al-Ahad dan As-Samad, Maha Dibutuhkan. Al-Falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Doa perlindungan, mencerminkan Al-Mumin, Maha Memberi. An-Nah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Doa perlindungan dari syaitan, mencerminkan Al-Hafiz, Maha Pelindung. Kaitan dengan Asmaul Husna. Surah-surah ini mencerminkan pelbagai Asmaul Husna, menunjukkan bahawa 7 surah terakhir merangkumi sifat-sifat Allah yang luas, dari kasih sayang hingga keadilan dan perlindungan. Kaitan dengan 9 Asmaul Husna melalui 12 plus 9 daripada permintaan sebelumnya, menunjukkan bahawa surah-surah ini adalah sebahagian daripada keagungan nama-nama Allah. Refleksi rohani surah 108 hingga 111 adalah antara yang paling sering dibaca dalam solat dan zikir, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mereka mengajar kita untuk bersyukur, teguh pada akidah, dan berlindung dengan Allah, Al-Falaq, An-Nas. Dalam konteks numerologi, 7 surah ini melengkapkan Al-Quran, mengingatkan kita bahawa setiap ayat adalah sebahagian daripada keseluruhan yang sempurna. Bahagian 14 surah pendek dan numerologi lanjutan. Gambaran keseluruhan 14 surah. Dalam permintaan sebelumnya, Anda menyebut 14 surah pendek yang dipecahkan kepada 9 plus 9 was 18, menghubungkan ke 9 plus 9 Asmaul Husna. Surah-surah ini adalah 3 ayat Al-Asfiqiyah, Al-Fair, Nasr. 4 ayat Al-Ikhlas, 11, Quraish, Ran Mabs.
5 ayat, Al-Masad Wilaf, Al-Fil, Wanrulab, Al-Falak, Rekrenadartin, Al-Qadr, Memtha ayat. Al-Kafirun 109, An-Nas, Sudar ayat, Al-Fatiha, Al-Ma'un, 100. 8 ayat, Al-Inshira, Rant of Por, At-Takathur Tur, At-Tin, Al-Zalzala, Malzala, Al-Bayina, Rant ayat. 9 ayat, Al-Humaza. Pengiraan numerologi Anda. 3/3 4/2 plus 5 x 4 6/2 plus 9 plus 8 plus 20 plus 12 plus 4 9 dudul duduan. Menghubungkan bilangan surah dengan nombor dudul Al-Fatihah. 3 plus 4 plus 5 6 11. Jumlah surah selari dengan 9 plus 9 11 menuju 9 plus 9 Asmaul Husna. 3 x 3 4/2 plus 5 plus 4 plus 12 plus 8 x 5 plus 1 plus 9 plus 2. Simbolik untuk mendekati nombor 11. Bismillah. 3 plus 2 plus 9 plus 9 plus fairnesses, bilangan surah dengan bilangan ayat 3 ke 9. Jadwal susunan kronologi tradisional. Untuk melihat susunan tradisional Al-Qurannya susunan kronologi tradisional, Anda boleh mengisi jadwal mengikut tertib tradisional. Susunan kronologi nama surah bilangan ayat lokasi wahyu. Perintah tradisional sebut Al-Asr 3 Mekah 10:35, Al-Kautsar 3 Mekah 11:11, An-Nasr 3 Madinah 11:22, Al-Ikhlas 4 Mekah 11:29, Quraisy Mekah 4:66, Al-Masad 3 Mekah 11, Al-Fil 5 Mekah 12, Al-Falak 5 Mekah 11:25, Al-Qadr Mekah 9:11, Al-Kafirun 6 Mekah 10:27, An-Nas Mekah 10:45, Al-Fatihah sudut Mekah 11, Al-Ma'un daun sudut Mekah 12, Al-Inshirah Mekah 99, At-Takathur Bata Mekah 2:11, At-Tin 9:93, Al-Zalzala Iwat Medina, Al-Bayina Medina 9:832, Al-Humaza 9 Mekah 4 kaitan dengan surah hingga 10 borta daripada Babat surah 6 surah, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, termasuk dalam surah 118 hingga 112, menunjukkan tumpuan khusus pada surah-surah akhir ini. Jumlah ayat bagi 7 surah akhir, di kedua ayat tidak secara langsung menghasilkan 7, tetapi kaitan numerologi 1 7 plus 7, 1 menegaskan peranan surah-surah ini dalam melengkapkan Al-Quran. Tafsir dan Asmaul Husna. Setiap surah pendek mencerminkan Asmaul Husna. Al-Asr, Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk, mengajar kesabaran dan kebenaran. Al-Inshirah, As-Sathra, menjanjikan kemudahan selepas kesusahan. At-Tin, Al-Khaliq, Maha Pencipta, menegaskan kejadian manusia. Al-Zalzal Al-Qadir, Maha Kuasa, peringatan kiamat. Al-Bayina Al-Haq, Maha Benar, menegaskan kebenaran Islam. Al-Humaza, Al-Adil, menegur pencela dan pengumpat. Makkiyah versus Madaniyah. Daripada 11 surah, Makkiyah menekankan tauhid, akhlak dan ketabahan. Contoh, Al-Ikhlas, Al-Asr. Dua Daniyah An-Nasr, Raik Lapul, Al-Bayina, 8, berkait dengan kemenangan dan hukum. Surah 108 hingga 112 kebanyakannya Makkiyah kecuali An-Nasr, menunjukkan fokus pada asas akidah, selari dengan Al-Fatihah dan Al-Maun. Refleksi rohani surah-surah pendek ini, walaupun ringkas, membawa mesej yang mendalam. Contohnya, Al-Qadr mengingatkan kita tentang keagungan Lailatul Qadr, manakala At-Takathur memperingatkan bahaya materialisme. Kaitan numerologi 12 9 plus 9 dengan 9 Asmaul Husna mengajak kita untuk menghayati sifat-sifat Allah dalam setiap ayat. Bahagian 5, keajaiban matematik dan makna rohani. Keajaiban nombor 777 dan 7777. Nombor 7 adalah teras numerologi Al-Quran. 7 ayat Al-Fatihah dan Al-Maun menegaskan saban minal matani. 7 surah akhir, 11 melengkapkan jumlah 114 surah melalui situs 7 plus 7. Saro Bisporas the 7 simbolik untuk kaitan antara Al-Fatihah dan keseluruhan Al-Quran. 7 dan 7, ekstensi simbolik, mencerminkan kesempurnaan ilahi seperti 7 langit atau 7 putaran tawaf. Pengiraan T-Baita plus 42 plat mem 42 9 7 menegaskan nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan. Kaitan 1 7 plus 7 is 1 16 menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu kesatuan matematik yang sempurna. Nombor 19 dan Bismillah dengan 19 huruf, selari dengan surah 24 di atasnya ada 19. Walaupun pengiraan Anda 3/3 plus 42 plus 4 plus 62 plus 72 plus 9 stop menjadi 12. Kaitan simbolik dengan Bismillah tetap kuat, kerana 18 surah mendekati 19,
mencerminkan ketelitian ilahi. Nombor 99 dan Asmaul Husna pecahan 12 kulan 9 menghubungkan 12 surah dengan spilman Asmaul Husna, menunjukkan bahwa setiap surah mencerminkan sifat-sifat Allah. Contohnya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Hafiz adalah cerminan nama-nama Allah yang Maha Indah. Refleksi rohani. Surah-surah ini mengajar kita. Al-Fatihah memulakan setiap tindakan dengan nama Allah. Al-Ma'un menggabungkan ibadah dengan akhlak mulia. Surah 108-11 bersyukur, teguh pada akidah, dan berlindung dengan Allah. Dalam kehidupan modern, surah-surah ini relevan untuk menghadapi cabaran seperti materialisme, kemunafikan, Al-Ma'un, dan godaan syaitan. Dengan merenghusna, kita dapat memperkuat iman dan menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran. Aplikasi praktikal, baca Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam solat. Hafal surah 108-111 untuk zikir harian. Rujuk tafsir untuk memahami maksud surah. Renung Asmaul Husna seperti Al-Hadi dan Al-Hafiz dalam kehidupan harian. Bahagian 6. Interaktiviti dan penutup keajaiban Al-Quran terletak pada gabungan mesej rohani dan pola matematiknya. Dari 7 ayat Al-Fatihah hingga 7 surah akhir, 128 dan 111, nomor 777 dan 777, mencerminkan kesempurnaan ilahi. Kaitan 107 plus 711 bersama 18-9 Asmaul Husna menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terperinci dan sempurna. Surah-surah ini mengajak kita untuk menghayati sifat-sifat Allah dan menjalani kehidupan dengan iman dan akhlak. Kami menjemput Anda berkongsi di ruangan komen. Apakah Asmaul Husna yang paling memberi inspirasi kepada Anda? Bagaimana Al-Fatihah atau Al-Ma'un mempengaruhi kehidupan Anda? Pernahkah Anda menemui pola nombor lain dalam Al-Quran? Langgani blog ini untuk penerokaan lanjut dan kongsikan artikel ini di X dengan hashtag keajaiban Al-Quran atau Asmaul Husna. Lawati atau untuk tafsir lanjutan. Senarai Asmaul Husna terpilih Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Fatihahim, Maha Penyayang, Al-Ahad, Maha Esa, As-Samad, Maha Dibutuhkan, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Al-Fattah, Maha Pembuka, Al-Hafiz, Maha Pelindung, An-Nas, Al-Falaq, Al-Adl, Maha Ma'un Al-Masad. Soalan interaktif. Bagaimana Anda mengaplikasikan pelajaran Al-Ma'un dalam membantu orang lain? Surah akhir, Skripul Laplas, mana yang paling memberi ketenangan? Apakah keajaiban nombor Al-Quran yang pernah Anda temui? Keajaiban nombor Al-Quran, Al-Fatihah, Asmaul Husna, dan pola matematik Jub, Ziblas, dan Milis 9. Pendahuluan Al-Quran adalah kitab suci yang bukan sekadar panduan rohani, tetapi juga khazanah keajaiban matematik yang memukau hati dan minda. Dalam 12 surah pendek yang terkandung dalam data yang diberikan, kita menemui pola nombor yang menakjubkan. 7 ayat Al-Fatihah, yang disebut sebagai Sab'an Minal Matani dalam surah Al-Hijr. 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, selari dengan surah Al-Mudaththir, The Bubul. Dan 12 surah yang dipecahkan kepada 9 plus 9 12, menghubungkan secara simbolik kepada 9 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Maha Indah. Artikel ini bertujuan untuk meneroka keajaiban nombor ini melalui analisis mendalam terhadap 18 surah pendek, dengan fokus pada Al-Fatihah sebagai inti Al-Quran, numerologi seperti 3, 4, 2, 4, 6, 2, 24, dan hubungan simbolik 18, 9 plus 9 dengan Asmaul Husna. Dengan huraian terperinci mengenai bilangan ayat dan lokasi penurunan, Makkiyah vs Madaniyah, kita akan menyelami bagaimana surah-surah ini mencerminkan keagungan Allah melalui mesej rohani dan pola matematik. Al-Quran bukan hanya teks suci, tetapi juga karya ilahi yang menggabungkan keindahan bahasa Arab, mesej rohani yang mendalam, dan struktur matematik yang terperinci. Nomor 7, 11, dan 9 bukan sekadar angka, tetapi simbol ketelitian ilahi yang mengundang kita untuk merenung kebesaran Allah. Sebagai contoh, Al-Fatihah dengan 7 ayatnya adalah doa yang diulang dalam setiap solat menjadikannya teras ibadah. Bismillah, dengan 19 hurufnya, membuka hampir setiap surah, mengingatkan kita kepada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sementara itu, 18 surah pendek, melalui pecahan 99, menghubungkan kita kepada 9 Asmaul Husna, yang merangkumi sifat-sifat Allah seperti Al-Ahad, Al-Wahhab, dan Al-Fattah. Dalam artikel ini, kita akan menganalisis setiap surah, meneliti tafsir, konteks sejarah dan kaitan dengan Asmaul Husna, sambil menjelaskan bagaimana numerologi seperti 30 plus mimam
di Atla, plus 24 mencerminkan keajaiban Al-Quran. Artikel ini juga direka untuk menjerat SEO, menarik minat pembaca dari pelbagai latar belakang, termasuk mereka yang ingin mendalami Al-Quran dari sudut rohani dan intelektual. Kami menyertakan petikan ayat, huraian terperinci menggantikan carta, dan soalan interaktif untuk menggalakkan perbincangan. Anda boleh berkongsi pendapat di ruangan komen atau di platform X dengan hashtag seperti keajaiban Al-Quran dan Asmaul Husna. Sumber tafsir seperti dan akan dipautkan untuk membantu pembaca mendalami maksud ayat. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, menghayati keindahan Al-Quran yang menggabungkan rohani dan matematik dalam harmoni yang sempurna. Bahagian 1. Al-Fatihah dan Saban Minal Matani. Kepentingan Al-Fatihah dalam Al-Quran. Surah Al-Hijr berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, Saban Minal Matani, dan Al-Quran yang agung." Ayat ini merujuk kepada Al-Fatihah, surah pertama Al-Quran yang terdiri daripada 7 ayat. Dikenali sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk kitab. Al-Fatihah adalah inti ajaran Islam, merangkumi pujian kepada Allah Al-Hamd, sifat-sifatnya seperti Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan Malik Yaumiddin, Raja Hari Kiamat, serta doa untuk petunjuk Ihdinas Siratal Mustaqim. Dalam data yang Anda berikan, Al-Fatihah disenaraikan sebagai surah kronologi kelima, diturunkan pada fasa awal wahyu di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang membina asas akidah umat Islam, di tengah-tengah tekanan daripada kaum musyrik Quraisy. Al-Fatihah mempunyai kedudukan istimewa kerana ia diwajibkan dalam setiap rakaat solat, menjadikannya surah yang paling sering diulang oleh umat Islam. Menurut hadis sahih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab." Ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah bukan sekadar surah, tetapi juga tiang ibadah yang menghubungkan hamba dengan Allah. Setiap ayatnya membawa mesej rohani yang mendalam. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, memulakan dengan nama Allah, menegaskan kasih sayangnya. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, menegaskan sifat kasih sayang Allah. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, mengingatkan kedaulatan Allah pada hari kiamat. Ayat 5-7, doa untuk petunjuk, memohon jalan yang lurus dan perlindungan dari kesesatan. Bismillah dan nomor 11. Ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi 11 huruf dalam teks Arab. B, setse, 2, men, ba, 5, le, demat, lepar, spiro, ha, 11, nen 11, 11, le 11, le, ha, 11, ye 11. Nombor 19 ini selari dengan surah Al-Muthir Bapar Zapur. Di atasnya ada 19 yang merujuk kepada 19 malaikat penjaga neraka, tetapi juga telah dikaitkan dengan keajaiban numerologi Al-Quran. Sebagai contoh, bilangan huruf dalam Bismillah 19 dan pola nombor lain, seperti bilangan ayat dalam surah tertentu, menunjukkan struktur matematik yang terperinci dalam Al-Quran. Bismillah bukan sahaja pembukaan Al-Fatihah, tetapi juga digunakan untuk memulakan hampir setiap surah, kecuali surah At-Taubah, menjadikannya simbol kesatuan dan rahmat Allah. Menurut tafsir Al-Jalalain, Bismillah adalah ayat penuh dalam Al-Fatihah. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, sama ada ia dikira sebagai ayat berasingan dalam surah lain. Dalam konteks Al-Fatihah, 19 huruf ini mencerminkan ketelitian ilahi, dan kaitannya dengan nombor 19 dalam surah 24:30, menambah dimensi numerologi yang menarik. Sebagai contoh, sesetengah ulama numerologi Al-Quran, seperti Rashad Khalifa, telah mengaitkan nombor 19 dengan pelbagai pola, seperti jumlah huruf tertentu atau ayat dalam Al-Quran. Walaupun pendekatan ini perlu diteliti dengan berhati-hati untuk mengelakkan tafsiran yang melampau. Numerologi dan nombor 7 numerologi yang Anda kemukakan menegaskan kepentingan nombor 7 dalam Al-Fatihah. Pengiraan utama adalah 3.24 plus 5 plus 5 2 dupi studio. 3 mo 3 surah dengan 3 ayat Al-Sur Kal-Third An-Nasr, Mudbud 8, mewakili 2 surah dengan 4 ayat Al-Ikhlas, Quraisy 20, mewakili 4 surah dengan Mafil, Al-Falaq, Al-Qadr. 6 Iklan Blaz, mewakili 2 surah dengan 6 ayat, Al-Kafirun An-Nas. Jumlah 9 plus 8 plus 2 plus 12, 29 wan 7 mantujo.
Pengiraan ini menunjukkan nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan ilahi, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah dan konsep Saban Minal Matani. Anda juga menyebut langkah-langkah lain, seperti 7 plus 7 15, 7 abad 7, dan 16 ayat 7, yang mungkin simbolik untuk menegaskan kepentingan nombor 7. Dalam tradisi Islam, nombor 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan, seperti 7 langit, 7 hari penciptaan, dan 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Selain itu, pengiraan 34 plus 5 plus 6 18 menghubungkan jumlah surah dengan nombor 7 melalui langkah simbolik. 1 plus 8 plus 9, dan seterusnya ke 2 plus 7, walaupun secara aritmetik 1 plus 8 kualas 9. Langkah ini mungkin mencerminkan pendekatan numerologi yang lebih simbolik daripada aritmetik ketat, bertujuan untuk menghubungkan nombor 7 dengan struktur Al-Quran. Al-Fatihah sebagai surah dengan 7 ayat menjadi titik fokus numerologi ini, kerana ia bukan sahaja inti rohani, tetapi juga titik permulaan untuk memahami pola matematik Al-Quran. Kaitan dengan Asmaul Husna Al-Fatihah merangkumi beberapa Asmaul Husna yang menjadi asas akidah Islam, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Disebut dalam ayat 1 dan 3, menegaskan kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian, menunjukkan kedaulatan Allah ke atas seluruh ciptaan. Malik Yaumiddin, Raja Hari Kiamat, menegaskan kuasa Allah pada hari pengadilan. Menurut tafsir Ibn Kathir, Al-Fatihah adalah doa yang sempurna, kerana ia menggabungkan pujian kepada Allah, pengakuan sifat-sifatnya, dan permohonan petunjuk. Kaitan dengan Asmaul Husna ini menjadikan Al-Fatihah sebagai jambatan antara manusia dan Allah, mencerminkan 99 nama Allah yang merangkumi pelbagai aspek keagungannya. Dalam konteks numerologi, nombor 7 ayat Al-Fatihah boleh dilihat sebagai simbol kesempurnaan yang menghubungkan ke-99 Asmaul Husna melalui mesej rohaninya. Refleksi rohani Al-Fatihah mengajak kita untuk merenung hubungan kita dengan Allah melalui pujian, pengakuan, dan doa. Setiap kali kita membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, kita memohon petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus, yang mencerminkan Asmaul Husna seperti Al-Hadi, petunjuk. Surah ini juga mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur dan bergantung kepada Allah Rahman, Ar-Rahim. Dalam kehidupan harian, Al-Fatihah mengajar kita untuk memulakan setiap tindakan dengan nama Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Bismillah, dan untuk sentiasa mencari petunjuknya dalam menghadapi cabaran. Bahagian 2. Nombor 19 dan kaitan dengan 18 surah-surah Al-Mudaththir, dan nombor 19 surah Al-Mudaththir, 24, berfirman, di atasnya ada 19. Ayat ini merujuk kepada 19 malaikat penjaga neraka, Sakar, tapi telah menjadi subjek kajian numerologi yang luas dalam Al-Quran. Nombor 19 sering dikaitkan dengan pola matematik seperti 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, jumlah ayat dalam surah tertentu, atau struktur keseluruhan Al-Quran. Dalam data yang Anda berikan, terdapat 18 surah pendek yang hampir mencapai 19, menunjukkan pola simbolik yang mendekati nombor 19. Anda menghubungkan nombor 19 dengan pengiraan 3 plus 4 pais 2 plus 5 x 2 7 x 2 plus 8 x 5 plus 9 x 1 plus 12. 3 x dia y siman, 3 surah dengan 3 ayat, mapai 2, 8, 2 surah dengan 4 ayat, 5 x 4 ay 20, 4 surah dengan 5 ayat, 6 pais 2 11, 2 surah dengan 6 ayat, 7 2 18, 2 surah dengan 7 ayat, 8 5 40, 5 surah dengan 8 ayat, 9 by 1 itu 9 ayat, jumlah, zimlah, siman plus 8, 12 plus 40 plus 9, plus 112. Walaupun pengiraan ini menghasilkan 112, rujukan kepada 19 mungkin simbolik, merujuk kepada 19 huruf Bismillah atau hampirnya 19 surah. Mungkin Anda menggunakan kaidah numerologi khusus, seperti modulus atau pengurangan nombor untuk mencapai 19. Sebagai contoh, jika kita mengurangkan 112 kepada nombor 1 digit, 1 plus 1 plus 2 4, ini tidak mencapai 19, tetapi kaitan simbolik dengan Bismillah tetap kuat. 18 surah dan hampir 19. Jumlah 16 surah dalam data Anda adalah signifikan kerana ia hampir mencapai 19, yang selari dengan surah 24:30. Kekurangan satu surah untuk mencapai 19 boleh dilihat sebagai simbolik, menunjukkan bahawa Al-Quran mengandungi pola yang mendekati kesempurnaan, tetapi sentiasa menjemput kita untuk mencari lebih banyak keajaiban. Dalam konteks numerologi,
Anda menyebut 3 plus 4 plus 6 plus 6 pula plus, yang secara langsung menghubungkan jumlah surah dengan bilangan ayat dalam kumpulan surah. 3 ayat, 3 surah, Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. 4 ayat, 2 surah, Al-Ikhlas, Quraisy. 5 ayat, 4 surah, Al-Masil, Al-Falaq, Al-Qadr. 6 ayat, 2 surah, Al-Kafirun, An-Nas. Pengiraan ini menunjukkan bahwa jumlah surah boleh dihubungkan dengan nombor 19 melalui bismillah huruf, yang menjadi pembukaan bagi kebanyakan surah dalam senarai ini. Menurut tafsir Al-Jalalain, nombor 15 dalam surah 40 bukan sahaja merujuk kepada malaikat, tetapi juga mengundang renungan tentang ketelitian Al-Quran, seperti bilangan huruf atau ayat yang mengikut pola tertentu. Kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci numerologi dalam Al-Quran, kerana ia mengandungi 19 huruf dan muncul di awal 112 surah, kecuali surah At-Taubah. Dalam Al-Fatihah, Bismillah adalah ayat pertama, dan 17 hurufnya mencerminkan keajaiban matematik yang selari dengan surah 30. Menurut tafsir Ibn Kathir, Bismillah adalah ungkapan rahmat Allah yang meliputi semua perbuatan, dan penggunaannya di awal surah menunjukkan pentingnya memulakan setiap tindakan dengan nama Allah. Dalam konteks 12 surah, Bismillah menghubungkan setiap surah dengan nombor 19, walaupun jumlah surahnya sendiri adalah 18. Numerologi lanjutan pengiraan Anda, seperti 3 plus 4 plus 5 plus 6 12, menghubungkan jumlah surah dengan struktur Al-Quran. Anda juga menyebut 1 plus 8, 2 plus 7, yang mungkin kesilapan aritmetik, 1 plus 8 is 9, tetapi boleh ditafsirkan sebagai langkah simbolik untuk kembali ke nombor 7, Al-Fatihah. Selain itu, pengiraan 8 plus 9 11, sampai 7 with 7, menunjukkan usaha untuk menghubungkan nombor-nombor ini dengan saban minal matani. Walaupun beberapa langkah numerologi Anda kelihatan simbolik dan bukan aritmetik ketat, ia mencerminkan pendekatan kreatif untuk melihat pola dalam Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh para ulama dan penyelidik seperti Harun Yahya, yang mengkaji keajaiban matematik Al-Quran. Refleksi rohani nomor 19, melalui Bismillah dan kaitannya dengan surah 30, mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang terperinci dan sempurna. Setiap surah dalam senarai 12 ini, walaupun pendek, membawa mesej yang mendalam, seperti Tauhid, Al-Ikhlas, Ditsip in Slas, Ontarian. Nomor 19 juga mengajak kita untuk merenung kebesaran Allah, yang merancang Al-Quran dengan ketelitian yang luar biasa, dari bilangan huruf hingga mesej rohani. Bahagian 3, 19 dan Asmaul Husna. Pengenalan Asmaul Husna. Asmaul Husna merujuk kepada 9 nama atau sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, seperti Al-Malik, Raja, Kudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nama-nama ini bukan sahaja menggambarkan keagungan Allah, tetapi juga menjadi panduan rohani untuk umat Islam. Dalam surah Al-A'raf 7:40, Allah berfirman, "Dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu." Menghafal dan merenung Asmaul Husna membantu kita memahami sifat-sifat Allah dan memperkuat hubungan kita dengannya. Dalam konteks Anda, 18 kelas 9 plus 9 menghubungkan jumlah belas surah dengan 9 Asmaul Husna. Pecahan 9 plus 9 adalah simbolik, menunjukkan keseimbangan dan keharmonian, dan menghubungkan ke 99 nama Allah melalui pendekatan numerologi. Al-Fatihah, sebagai contoh, menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, dan Malik Yaumiddin, yang kesemuanya adalah Asmaul Husna. Surah-surah lain dalam senarai seperti Al-Ikhlas, Al-Ahad, As-Samad, dan Al-Kautsar, Al-Wahhab turut mencerminkan sifat-sifat ilahi, menjadikan 12 surah ini sebagai cerminan sebahagian daripada keagungan 99 nama Allah. Kaitan surah dengan Asmaul Husna. Berikut adalah kaitan terperinci antara surah-surah dalam data Anda dengan Asmaul Husna. Al-Fatihah, Ar Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Malik ya hari kiamat. Surah ini adalah inti pujian kepada Allah, mencerminkan pelbagai sifat ilahi. Al-Ikhlas, Al-Ahad Maha Esa, As-Samad Maha dibutuhkan. Surah ini menegaskan tauhid, asas akidah Islam. Al-Kautsar, Wahhab Maha Pemberi, kerana surah ini merujuk nikmat Allah seperti telaga Kautsar. An-Nas, Al-Hafiz, Maha Pelindung, kerana ia adalah doa perlindungan dari bisikan syaitan. Al-Falaq, Al-Mumin, Maha memberi keamanan, kerana ia memohon perlindungan dari kejahatan. Al-Zalzala, Al-Qadir, mencerminkan kuasa Allah pada hari kiamat.
Al-Asr, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, mengajar jalan kebenaran dan kesabaran. Al-Masad, Al-Adl, Maha Adil, menegaskan kebinasaan musuh Allah. Setiap surah, walaupun pendek, membawa mesej yang berkait dengan satu atau lebih Asmaul Husna, menunjukkan bahawa 18 surah ini adalah cerminan keagungan Allah. Pecahan siman plus smiman, wal 18, boleh dilihat sebagai simbolik untuk menghubungkan jumlah surah dengan 99 nama Allah, walaupun tidak secara langsung mencapai 99. Simbolik plus 9 16, pecahan belas 1 plus 9, adalah pendekatan numerologi yang menarik, kerana nombor 9 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam pelbagai tradisi. Dalam konteks Islam, 9 plus 9 mencerminkan keseimbangan dan simetri, dan kaitannya dengan 9 plus 9, Asmaul Husna menunjukkan bahawa surah-surah ini, walaupun kecil bilangannya, membawa mesej yang luas. Menurut hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Kaitan 12 surah dengan 99 nama ini, mengajak kita untuk merenung bagaimana setiap surah mencerminkan sifat-sifat Allah. Tafsir dan konteks rohani. Menurut tafsir Al-Jalalain, Asmaul Husna adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, dan setiap nama membawa makna rohani yang mendalam. Contohnya, Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk, manakala Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus untuk orang-orang beriman. Dalam Al-Fatihah, kedua-dua nama ini disebut untuk mengingatkan kita bahawa Allah adalah sumber rahmat yang tidak terbatas. Surah-surah lain, seperti Al-Ikhlas, menegaskan Al-Ahad untuk menghapuskan syirik, manakala Al-Kautsar mengingatkan kita tentang Al-Wahhab melalui nikmat yang diberikan kepada Nabi SAW. Refleksi praktikal rambutan Asmaul Husna dalam kehidupan harian boleh mengubah cara kita menghadapi cabaran. Contohnya, dengan merenung Al-Hafiz semasa membaca An-Nas, kita dapat merasa dilindungi oleh Allah dari ketakutan atau godaan. Dengan memahami Al-Wahhab melalui Al-Kautsar, kita belajar bersyukur atas setiap nikmat, walaupun kecil. Kaitan 16 surah dengan 99 Asmaul Husna mengajak kita untuk menghayati Al-Quran bukan sahaja sebagai teks, tetapi sebagai panduan hidup yang merangkumi sifat-sifat ilahi. Bahagian 4. Huraian terperinci surah-surah pendek. Berikut adalah huraian terperinci tentang 18 surah pendek dalam data Anda, dikelompokkan mengikut bilangan ayat dan lokasi penurunan, dengan tafsir penuh, konteks penurunan, asbabun nuzul jika ada, kaitan numerologi, dan hubungan dengan Asmaul Husna. Surah dengan 3 ayat, Al-Asr, kronologi ke-12, tradisional ke-13, Makkiyah. Teks dan terjemahan, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling berpesan dengan kebenaran, dan saling berpesan dengan kesabaran. Tafsir penuh. Menurut tafsir Ibn Kathir, Al-Asr adalah salah satu surah paling ringkas tetapi padat dengan makna. Demi masa, merujuk kepada waktu yang berlalu dengan cepat, mengingatkan manusia bahawa kehidupan adalah peluang terhad untuk berbuat baik. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, menegaskan bahawa tanpa amal soleh, hidup manusia sia-sia. 4 syarat kejayaan disebut, iman, amal soleh, saling menasihati kebenaran, dan kesabaran. Surah ini diturunkan di Mekah ketika umat Islam menghadapi tekanan untuk menguatkan semangat mereka. Asbabun nuzul, tiada asbabun nuzul khusus, tetapi surah ini relevan untuk umat Islam awal yang memerlukan ketabahan. Kaitan numerologi, salah satu daripada 3 surah dengan 3 ayat, selari dengan T/39 dalam pengiraan Anda, menyumbang kepada 16 9 plus 9. Asmaul Husna, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, kerana surah ini menunjukkan jalan kebenaran dan kesabaran. Refleksi rohani, Al-Asr mengajak kita untuk menghargai masa dan memprioritaskan iman serta amal soleh. Dalam dunia moden, surah ini mengingatkan kita untuk mengelakkan kelalaian dan fokus pada tujuan hidup yang kekal. Al-Kautsar, kronologi ke-12, tradisional ke-18, Makkiyah, teks dan terjemahan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Tafsir penuh. Al-Kautsar merujuk kepada nikmat besar yang diberikan kepada Nabi SAW, termasuk telaga Kautsar di syurga, keturunan melalui Fatimah, dan kejayaan Islam. Menurut tafsir Al-Jalalain, perintah untuk solat dan berkorban menegaskan pentingnya ibadah dan pengorbanan. Ayat terakhir menjawab ejekan musuh Nabi, yang memanggilnya Abtar, terputus keturunan, selepas kematian anak lelakinya.
Surah ini menghiburkan Nabi dan menegaskan kemenangan Islam. Asbabun Nuzul diturunkan selepas Al-As bin Wail atau individu lain menghina Nabi sebagai abtar. Kaitan numerologi, selari dengan Ti-Bati Wasmiman, Asma'ul Husna, Al-Wah pemberi, mencerminkan nikmat Allah yang melimpah. Refleksi rohani, Al-Kautsar mengajar kita untuk bersyukur atas nikmat Allah dan mempercayai bahawa musuh kebenaran akan gagal. Ia menggalakkan kita untuk beribadah dengan ikhlas, solat dan berkorban. An-Nasr, kronologi ke-119, tradisional ke-110, teks dan terjemahan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Tafsir penuh. Surah ini merayakan pembukaan Mekah Lapae ketika Islam mencapai kemenangan besar dan ramai memeluk Islam. Perintah untuk bertasbih dan memohon ampun menunjukkan pentingnya kesyukuran dan rendah hati pada masa kejayaan. Menurut tafsir Ibn Kathir, surah ini juga menandakan hampirnya wafat Nabi Sallallahu kerana ia diturunkan pada fasa akhir kehidupannya. Asbabun Nuzul diturunkan selepas pembukaan Mekah ketika Islam mendapat pengiktirafan luas. Kaitan numerologi, selari dengan Ti-Bati Wasminan, Asmaul Husna, Al-Fattah, Maha Pembuka, merujuk kemenangan Islam. Refleksi rohani, An-Nasr mengingatkan kita untuk bersyukur pada masa kejayaan dan sentiasa memohon keampunan kerana setiap kemenangan adalah anugerah Allah. Surah dengan 4 ayat Al-Ikhlas, kronologi ke-22, tradisional ke-11, Makkiyah. Teks dan terjemahan, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Tafsir penuh, Al-Ikhlas adalah inti tauhid, menegaskan kesucian Allah dari sifat-sifat makhluk. Menurut hadis dalam Sahih Muslim, surah ini setara dengan sepertiga Al-Quran kerana ia merangkumi akidah. Ayat-ayatnya menolak konsep Trinity Kristian dan kepercayaan musyirik tentang anak atau sekutu Allah. Asbabun Nuzul diturunkan apabila orang musyirik bertanya tentang sifat Allah. Kaitan numerologi, salah satu daripada 2 surah dengan pantat ayat, selari dengan 4/28. Asmaul Husna, Al-Ahasa, As-Samad, Maha dibutuhkan. Refleksi rohani, Al-Ikhlas menguatkan akidah kita, mengingatkan bahawa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Ia mengajar kita untuk menolak syirik dalam semua bentuk. Quraisy, kronologi ke-29, tradisional ke-16 Makkiyah, teks dan terjemahan. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim sejuk dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka. Tafsir penuh, surah ini mengingatkan suku Quraisy tentang nikmat keselamatan dan rezeki melalui perjalanan perdagangan mereka. Menurut tafsir Al-Jalalain, ia mengajak Quraisy untuk bersyukur dengan menyembah Allah, penjaga Ka'bah. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul khusus, tetapi berkait dengan peranan Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Kaitan numerologi, selari dengan 4/28, Asmaul Husna, As-Sejahtera, Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Refleksi rohani, Quraisy mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat keselamatan dan rezeki, dan untuk menyembah Allah dengan penuh kesedaran. Surah dengan 5 ayat Al-Masad, kronologi ke-6, tradisional ke-11, Makkiyah. Teks dan terjemahan, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia, hartanya dan apa yang diusahakannya tidak dapat menyelamatkannya. Tafsir penuh, surah ini menegaskan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya kerana menentang Nabi SAW. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia adalah ramalan ilahi tentang nasib mereka di akhirat. Asbabun Nuzul diturunkan selepas Abu Lahab dan istrinya menghina Nabi. Kaitan numerologi, salah satu daripada 4 surah dengan 5 ayat, selari dengan 5/20. Asmaul Husna, Al-Adl Maha Adil. Refleksi rohani, Al-Masad mengingatkan kita bahawa keadilan Allah adalah mutlak, dan tiada harta atau kuasa yang dapat melindungi dari azabnya. Al-Fil, kronologi ke-11, tradisional ke-15, Makkiyah. Teks dan terjemahan, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Tafsir penuh, menceritakan kehancuran tentera Abraha yang cuba memusnahkan Ka'bah pada tahun Gajah 510. Menurut tafsir Al-Jalalain, Allah menghantar burung-burung dengan batu untuk menghancurkan mereka. Asbabun Nuzul, berkait dengan peristiwa tahun Gajah. Kaitan numerologi, selari dengan 5/4/20. Asmaul Husna, Maha Kuat. Refleksi rohani, Al-Fil menunjukkan kuasa Allah dalam melindungi rumahnya, mengajar kita untuk mempercayai perlindungannya.
Al-Falaq, kronologi ke-20, tradisional ke-12. Teks dan terjemahan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Tafsir penuh, surah ini adalah doa perlindungan dari kejahatan, termasuk sihir dan hasad. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia diturunkan bersama An-Nas untuk melindungi Nabi. Asbabun Nuzul, diturunkan untuk melindungi Nabi dari sihir. Kaitan numerologi, selari dengan 5.20. Asmaul Husna, Al-Mumin Maha memberi keamanan. Refleksi rohani, Al-Falaq mengajar kita untuk sentiasa berlindung dengan Allah dari kejahatan yang nyata atau tersembunyi. Al-Qadr, kronologi ke-25, tradisional ke-6 Dudu Makiyah. Teks dan terjemahan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tafsir penuh, merujuk malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut tafsir Al-Jalalain, malaikat turun dengan rahmat pada malam ini. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul khusus, tetapi berkait dengan permulaan wahyu. Kaitan numerologi, selari dengan Mi memapai Bu'l Husna, Al-Karim Maha Mulia. Refleksi rohani, Al-Qadr mengingatkan kita untuk menghargai keagungan Al-Quran dan mencari keberkatan Lailatul Qadar. Surah dengan 6 ayat Al-Kafirun, kronologi ke-16, tradisional ke-109. Teks dan terjemahan, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tafsir penuh, menegaskan pemisahan antara iman dan kekufuran, menolak kompromi dalam akidah. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia menegaskan kebebasan beragama. Asbabun Nuzul diturunkan apabila musyrik mengajak Nabi berkompromi. Kaitan numerologi, salah satu daripada 2 surah dengan 6 ayat, selari dengan 6.212. Asmaul Husna, Al-Hakim, refleksi rohani, Al-Kafirun mengajar kita untuk teguh pada akidah dan menghormati perbezaan tanpa kompromi. An-Nas, kronologi ke-2 ke-11 Makiyah. Teks dan terjemahan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tafsir penuh, doa perlindungan dari bisikan syaitan. Menurut tafsir Al-Jalalain, ia melindungi dari godaan dalaman. Asbabun Nuzul, diturunkan bersama Al-Falaq untuk perlindungan Nabi. Kaitan numerologi, selari dengan 6.2/12, Asmaul Husna, Al-Hafiz, Maha Pelindung. Refleksi rohani, An-Nas mengingatkan kita untuk berlindung dengan Allah dari godaan syaitan dalam kehidupan harian. Surah dengan 7 ayat Al-Fatihah, kronologi ke-5, tradisional ke-1 Makiyah. Teks dan terjemahan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tafsir penuh, inti Al-Quran, merangkumi pujian, sifat Allah, dan doa petunjuk. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia adalah doa yang sempurna. Asbabun Nuzul, diturunkan awal untuk solat. Kaitan numerologi, selari dengan Saban Minal Matani, 7 ayat. Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin. Refleksi rohani, Al-Fatihah mengajar kita untuk memulakan setiap tindakan dengan pujian dan doa kepada Allah. Al-Maologi ke-11, tradisional ke-102, Makiyah. Teks dan terjemahan, tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Tafsir penuh, menegur kemunafikan dan keengganan membantu fakir miskin. Menurut tafsir Al-Jalalain, ia mengkritik mereka yang sholat tetapi tidak berakhlak. Asbabun Nuzul, diturunkan mengenai pemimpin Quraisy yang munafik. Kaitan numerologi, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah. Asmaul Husna, Al-A'adil. Refleksi rohani, Al-Maun mengingatkan kita untuk menggabungkan ibadah dengan akhlak mulia. Surah dengan 8 ayat Al-Insyirah, kronologi ke-12, tradisional ke-94, Makiyah. Teks dan terjemahan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tafsir penuh, menghiburkan Nabi dengan kelapangan selepas kesusahan. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia menjanjikan kemudahan selepas kesulitan. Asbabun Nuzul, diturunkan untuk menghiburkan Nabi ketika menghadapi tekanan. Kaitan numerologi, salah satu daripada 5 surah dengan 8 ayat. Asmaul Husna, As-Salam, Maha Sejahtera. Refleksi rohani, Al-Insyirah mengajar kita untuk bersabar, kerana setiap kesusahan diikuti kemudahan. At-Takatsur, kronologi ke-16, tradisional ke-12. Teks dan terjemahan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Tafsir penuh, peringatan tentang akhirat dan bahaya materialisme. Menurut tafsir Al-Jalalain, ia mengkritik mereka yang terlalu fokus pada dunia. Asbabun Nuzul, diturunkan mengenai suku-suku yang bermegah dengan harta. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, Al-Baqi, Maha Kekal. Refleksi rohani, At-Takatsur mengingatkan kita untuk fokus pada akhirat, bukan dunia sementara. At-Tin, kronologi ke-28, tradisional ke-95. Teks dan terjemahan, demi buah tin dan zaitun. Tafsir penuh,
menegaskan kejadian manusia dalam bentuk terbaik dan akibat kemunduran iman. Menurut tafsir Ibn Kathir, tin dan zaitun mungkin merujuk kepada tempat suci seperti Baitul Maqdis. Asbabun Nuzul. Tiada asbabun nuzul khusus. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Refleksi rohani, At-Tin mengajar kita untuk menghargai kejadian manusia dan menjaga iman. Al-Zalzalah, kronologi keistimewaan ketiga, tradisional ke-9. Teks dan terjemahan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, tafsir penuh, peringatan tentang hari kiamat dan pengadilan. Menurut tafsir Al-Jalalain, bumi akan menceritakan amalan manusia. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul khusus. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, Al-Kuasa. Refleksi rohani, Al-Zalzalah mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Al-Bayyinah, kronologi ke-100, tradisional ke-98, Madaniyah. Teks dan terjemahan, orang-orang yang kafir tidak akan meninggalkan kekufuran sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsir penuh menegaskan kebenaran Islam dan peranan Nabi sebagai bukti. Menurut tafsir Ibn Kathir, ia ditujukan kepada ahli kitab. Diturunkan mengenai ahli kitab yang menolak Islam. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, Al-Haq, Maha Benar. Refleksi rohani, Al-Bayyinah mengajar kita untuk menerima kebenaran dan menyebarkannya. Makkiyah versus Madaniyah. Daripada 18 surah, 19 adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah untuk mengukuhkan tauhid, akhlak dan ketabahan. Contohnya, Al-Ikhlas menegaskan Al-Ahad, manakala Al-Asr mengajar As-Sabur, kesabaran. 2 surah Madaniyah, Nasr, Al-Bayyinah, berkait dengan kemenangan Al-Fattah dan hukum Al-Haq, mencerminkan fasa pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Peralihan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menangani keperluan rohani dan sosial umat Islam pada pelbagai peringkat. Bahagian 5. Keajaiban matematik dan makna rohani. Keajaiban nombor 7, 19 dan 99. Keajaiban nombor dalam Al-Quran, Al-Fatihah Saban Minal Matani, 19, Bismillah, Surah 4 vers 9, dan Asmaul Husna, melalui dap 9 plus 9, menunjukkan ketelitian ilahi. Pengiraan 3 plus 4 2, 5 4 plus 6 22 per 9, 2 7, menegaskan nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan. Pengiraan 3 plus 4 plus 5 plus 11, menghubungkan jumlah surah tulah dengan Bismillah, 19 huruf, melalui hampirnya 19 surah. Walaupun 3 plus 2 plus 5 plus 9 plus 2 plus 9 tidak mencapai 19, kaitan simbolik dengan Bismillah tetap kuat. Pecahan 12 9 plus 9 menghubungkan ke 99 Asmaul Husna, mencerminkan keagungan Allah. Mesej rohani surah-surah pendek. Setiap surah membawa mesej rohani yang mendalam. Al-Fatihah, inti tauhid dan ibadah, mengajar kita untuk memuji dan berdoa kepada Allah. Al-Ikhlas, menegaskan Al-Ahad, menghapuskan syirik. An-Nasr, merayakan kemenangan dan kesyukuran. Al-Zalzalah, peringatan kiamat. Al-Asr, mengajar kesabaran dan kebenaran. Al-Hadi. Menurut tafsir Ibn Kathir, surah-surah ini adalah panduan praktikal untuk kehidupan. Contohnya, Al-Falaq dan An-Nas mengajar kita untuk berlindung dengan Allah, manakala Al-Kautsar mengingatkan kita untuk bersyukur. Kaitan dengan Asmaul Husna menjadikan surah-surah ini bukan sekadar ayat, tetapi cerminan sifat-sifat Allah yang boleh kita hayati. Refleksi praktikal dalam kehidupan modern, surah-surah ini menawarkan pelajaran yang relevan. Al-Asr, mengingatkan kita untuk mengurus masa dengan bijak. Al-Insyirah, memberi harapan bahawa setiap kesusahan diikuti kemudahan. Al-Ikhlas, memperkuat akidah kita di tengah cabaran dunia. An-Nas, melindungi kita dari godaan dalaman seperti kemarahan atau hasad. Dengan merenung Asmaul Husna seperti Al-Hafiz, Al-Wahhab dan Al-Fattah, kita dapat menghadapi kehidupan dengan keyakinan dan ketenangan, mengetahui bahawa Allah sentiasa bersama kita. Numerologi dan simbolisme. Numerologi Anda, seperti Duba-Dudu 49 dan Nablat 9+9, menunjukkan pendekatan kreatif untuk melihat pola dalam Al-Quran. Walaupun beberapa pengiraan, contohnya 1-2 bukan 11, mungkin simbolik, ia mencerminkan usaha untuk memahami ketelitian Al-Quran. Menurut Harun Yahya, Al-Quran mengandungi pelbagai pola matematik, seperti bilangan huruf, ayat dan perkataan, yang menunjukkan keajaiban ilahi. Nombor 7, 11 dan 99 dalam konteks ini mengajak kita untuk menghargai Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Aplikasi dalam kehidupan. Untuk mengaplikasikan pelajaran ini, kita boleh membaca Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam solat, merenung maknanya, menghafal Asmaul Husna dan mengaitkannya dengan surah-surah pendek,
menggunakan Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa harian untuk perlindungan. Merenung Al-Asr untuk mengurus masa dengan lebih baik. Bahagian 6. Interaktiviti dan penutup. Keajaiban Al-Quran terletak pada gabungan mesej rohani dan pola matematiknya. Nombor 7, Al-Fatihah, 19, Bismillah, 19, Mi Asmaul Husna melalui 12-19 menunjukkan ketelitian ilahi yang luar biasa. Senarai 12 surah pendek ini, melalui 19-19 mengingatkan kita akan keagungan Allah dan nama-namanya yang maha indah. Setiap surah, dari Al-Fatihah hingga Al-Humazah, membawa pelajaran rohani yang boleh mengubah kehidupan kita. Kami menjemput Anda berkongsi pendapat di ruangan komen. Apakah Asmaul Husna kegemaran Anda, dan bagaimana ia memberi inspirasi? Surah pendek mana yang paling bermakna bagi Anda? Pernahkah Anda menemui pola nombor lain dalam Al-Quran? Langgani blog ini untuk penerokaan lanjut tentang Al-Quran, dan kongsikan artikel ini di X dengan hashtag Asmaul Husna atau Keajaiban Al-Quran. Untuk mendalami tafsir, lawati atau senarai Asmaul Husna terpilih Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Fatihah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Ahad, Maha Esa Ikhlas. As-Samad, Maha Dibutuhkan. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Fattah, Maha Pembuka. Al-Hafiz, Maha Pelindung. Al-Falaq. Al-Qadir, Maha Kuasa, Zala. Soalan interaktif. Bagaimana Anda mengaplikasikan pelajaran Al-Fatihah dalam kehidupan harian? Apakah keajaiban nombor Al-Quran yang pernah Anda temui? Surah mana yang memberi ketenangan kepada Anda, dan mengapa? Keajaiban nombor Al-Quran, Al-Fatihah, Asmaul Husna, dan pola matematik 7, 19, dan 9. Pendahuluan Al-Quran adalah kitab suci yang bukan sahaja menjadi panduan rohani umat Islam, tetapi juga menyimpan keajaiban matematik yang menakjubkan. Dari 7 ayat Al-Fatihah yang dikenali sebagai Sab'an Minal Matani dalam surah Al-Hijr, Sulap Al-Hijr, hingga 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kaitan 12 surah pendek, 1299, dengan 19 Asmaul Husna, Al-Quran mempamerkan ketelitian ilahi yang memukau. Artikel ini meneroka 12 surah pendek Al-Quran, menghubungkannya dengan nombor 7 Al-Fatihah, 19 surah Al-Mudaththir, dan 99 Asmaul Husna. Kita juga akan menganalisis pola numerologi seperti 3B3 plus 4x2 plus 9x4 plus 69, 1/7 dan 14 plus 9 serta bagaimana surah-surah ini mencerminkan keagungan Allah melalui tema rohani dan sifat-sifatnya. Dengan huraian terperinci tentang bilangan ayat dan lokasi penurunan Makkiyah versus Madaniyah, artikel ini mengajak pembaca untuk menghayati keindahan Al-Quran dari sudut rohani dan matematik. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan penuh kekaguman terhadap keajaiban ilahi. Al-Quran bukan sekadar teks suci, tetapi juga karya agung yang menggabungkan keindahan bahasa, mesej rohani, dan struktur matematik. Dalam senarai 12 surah pendek ini, kita akan melihat bagaimana nombor-nombor seperti 7, 11, dan 99 muncul dalam pola yang menarik, mencerminkan ketelitian Allah dalam penciptaan Al-Quran. Artikel ini akan merangkumi tafsir ringkas setiap surah, kaitan dengan Asmaul Husna, dan refleksi rohani untuk menginspirasi pembaca. Kami juga akan menjemput Anda berkongsi pendapat di ruangan komen dan berkongsi artikel ini di platform seperti X dengan hashtag Keajaiban Al-Quran atau Asmaul Husna. Bahagian 1. Al-Fatihah dan Sab'an Minal Matani. Kepentingan Al-Fatihah, Surah Al-Hijr, berfirman, "Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang ini dan Al-Quran yang agung." Ayat ini merujuk kepada Al-Fatihah, surah pertama Al-Quran yang mempunyai 7 ayat dan diulang dalam setiap rakaat solat. Al-Fatihah yang dikenali sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran, adalah inti ajaran Islam, merangkumi pujian kepada Allah Alhamd, sifat-sifatnya seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, dan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, serta doa untuk petunjuk, Ihdinas Siratal Mustaqim. Dalam data yang diberikan, Al-Fatihah disenaraikan sebagai surah kronologi kelima, menunjukkan ia diturunkan pada fasa awal wahyu di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang membina asas akidah umat Islam. Bismillah dan nombor 11 ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi 19 huruf dalam teks Arab. Fata, Se, 2, 3, 4, Le Imlaman, Hi, 8, Let Sinat, Ra, Men 12, Amblas, 12, Le Ablas, Ra, Mintet Ablata, Men 12. Nombor 12 ini selari dengan surah Al-Mudaththir, Wapatai Perjas Peru,
Di atasnya ada 19 yang sering dikaitkan dengan keajaiban numerologi Al-Quran, seperti bilangan huruf dalam frasa tertentu atau pola ayat. Bismillah bukan sahaja pembukaan Al-Fatihah, tetapi juga merujuk kepada dua Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menegaskan sifat kasih sayang Allah. Numerologi dan nombor 7. Numerologi yang Anda kemukakan menegaskan kepentingan nombor 7 dalam Al-Fatihah. Contohnya, 3x3 plus 4 plus 2 5x4 plus 6 plus 2 plus 7 x 7. 3x3 9, mewakili 3 surah dengan 3 ayat Al-Calculator, An-Nasr. 4x2 8, mewakili 2 surah dengan 4 ayat Al-Ikhlas, Quraisy. 5x4 20, mewakili 4 surah dengan 5 ayat Al-Masil, Al-Falaq. Al-4 12, mewakili 2 surah dengan 6 ayat Al-Kafirun. Jumlah 9 plus 10 plus 22 plus 12, kuaparkagmayan 7. Pengiraan ini menunjukkan nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah. Anda juga menyebut 7 plus 16, dan 7 yang mungkin simbolik untuk menegaskan kepentingan nombor 7 dalam Saban Minal Matani. Kaitan dengan Asmaul Husna Al-Fatihah merangkumi beberapa Asmaul Husna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ayat 1, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Malik Yaumiddin 4, Raja Hari Kiamat. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bukan sahaja inti rohani Al-Quran, tetapi juga menghubungkan ke-99 Asmaul Husna yang akan bincang lebih lanjut dalam bahagian berikut. Bahagian 2, nombor 19 dan kaitan dengan 18 surah. Surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir berfirman, di atasnya ada 19. Nombor 19 telah menjadi subjek kajian numerologi Al-Quran, seperti 19 huruf dalam Bismillah, atau pola matematik dalam surah tertentu. Dalam data Anda, terdapat 18 surah pendek, hampir mencapai 19, yang mungkin sengaja dipilih untuk menunjukkan pola simbolik menuju nombor 19. Anda menghubungkan nombor 11 dengan pengiraan. 3 plus 4 2 5 plus 2 plus 2 plus 8 5 plus 1 12. Tiga-tigaan pampariksi 2 kuat belakang. Hai empam potera 20 20 11 8 5 40 sinek 1 9 jumlah 98 plus 12 18 plus dinan 12 bukan 12. Walaupun pengiraan ini tidak menghasilkan 19, rujukan kepada 19 mungkin simbolik, merujuk kepada 19 huruf Bismillah atau hampirnya 19 surah. Jumlah 18 surah ini, hampir 19, boleh dilihat sebagai langkah menuju keajaiban numerologi yang lebih besar. 18 surah dan numerologi. Jumlah 12 surah dalam data Anda dipecahkan kepada 9 plus 9 yang Anda hubungkan dengan 99 Asmaul Husna. Pecahan 99 mencerminkan simetri dan keseimbangan, manakala 99 merujuk kepada nama-nama Allah yang Maha Indah. Pengiraan lain, seperti 3 plus 4 plus 5 18, selari dengan jumlah 18 surah. Walaupun Anda menyebut 1 plus 8, 2 plus 7, secara aritmetik 1 plus 8 plus 5 plus 9, dan 9 plus 9 plus 18, boleh dianggap sebagai langkah simbolik menuju 99 Asmaul Husna. Kaitan dengan Bismillah adalah kunci numerologi dalam Al-Fatihah dan surah-surah lain, kerana kebanyakan surah dalam Al-Quran dimulakan dengan frasa ini. Kaitan 19 huruf ini dengan surah 4:30 menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai struktur matematik yang terperinci, merangkum bukan sahaja mesej rohani tetapi juga pola nombor yang menakjubkan. Bahagian 3, Naplash, Lunayam plus minus minus semiman, dan Asmaul Husna. Pengenalan Asmaul Husna. Asmaul Husna merujuk kepada 99 nama atau sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, seperti Al-Majah, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nama-nama ini bukan sahaja menggambarkan keagungan Allah, tetapi juga menjadi panduan rohani untuk umat Islam dalam memahami sifat-sifat ilahi. Al-Quran menggalakkan kita menghafal dan merenung Asmaul Husna, seperti dalam surah Al-Araf, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dalam konteks Anda, 18 = 9 plus 9 menghubungkan jumlah 18 surah dengan 99 Asmaul Husna. Pecahan ini mungkin simbolik, menunjukkan bahwa 18 surah ini, walaupun tidak mencapai 99, mencerminkan sebahagian daripada keagungan nama-nama Allah. Al-Fatihah, sebagai contoh, menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, dan Malik Yaumiddin, yang kesemuanya adalah Asmaul Husna. Surah-surah lain dalam senarai, seperti Al-Ikhlas, Al-Ahad, As-Samad, dan Al-Kautsar, Al-Wahhab,
turut mencerminkan sifat-sifat ilahi. Contoh kaitan Asmaul Husna dengan surah berikut adalah beberapa contoh kaitan antara surah-surah dalam dataan dengan Asmaul Husna. Al-Fatihah, Maha Pengasih; Ar-Rahim, Maha Penyayang; Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam; Al-Ikhlas, Al-Ahesa, As-Samad, Maha Dibutuhkan; Al-Kautsar, Al-Wahhab, Maha Pemberi; An-Nas, Al-Hafiz, Maha Pelindung; Al-Zalzala, Al-Qadir, Maha Kuasa. Kaitan ini menunjukkan bahawa setiap surah, walaupun pendek, membawa mesej rohani yang berkait dengan sifat-sifat Allah, menghubungkan 16 surah dengan keagungan 99 Asmaul Husna. Simbolik 9+9 18, pecahan 12 was 9+9 adalah pendekatan simbolik untuk menghubungkan jumlah surah dengan Asmaul Husna. Nombor 9 sering dilihat sebagai nombor kesempurnaan dalam pelbagai budaya, dan dalam konteks ini, 9 mencerminkan keseimbangan dan keharmonian. Dengan menghubungkan 18 ke 9, Anda menunjukkan bahawa surah-surah ini, walaupun kecil bilangannya, merangkumi intipati sifat-sifat Allah yang luas. Bahagian 4, huraian terperinci. Surah-surah pendek. Berikut adalah huraian terperinci tentang 18 surah pendek dalam data Anda, dikelompokkan mengikut bilangan ayat dan lokasi penurunan, dengan tafsir ringkas, konteks penurunan, asbabun nuzul jika ada, kaitan numerologi, dan hubungan dengan Asmaul Husna. Surah dengan 3 ayat Al-Asr, kronologi ke-13, tradisional ke-13, Makkiyah. Teks dan terjemahan. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Tafsir ringkas, Al-Asr menekankan pentingnya masa dan amal soleh. Menurut tafsir Ibn Katsir, surah ini mengingatkan bahawa manusia akan rugi jika tidak menggunakan masa untuk keimanan, kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Asbabun Nuzul. Tiada asbabun nuzul khusus, tetapi surah ini diturunkan di Mekah untuk menguatkan semangat umat Islam yang menghadapi cabaran. Kaitan numerologi. Salah satu daripada 3 surah dengan 3 ayat, selari dengan 3 ayat ialah 9 dalam pengiraan Anda. Asmaul Husna, Al-Hadi, kerana surah ini menunjukkan jalan kebenaran. Al-Kautsar, kronologi ke-15, tradisional ke-108, Makkiyah. Teks dan terjemahan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Tafsir ringkas. Al-Kautsar merujuk kepada nikmat Allah, termasuk telaga Kautsar di syurga. Ia diturunkan untuk menghiburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diejek kerana tiada anak lelaki. Asbabun Nuzul. Diturunkan selepas musuh Nabi, seperti Al-As bin Wail, memanggilnya Abtar terputus keturunan. Kaitan numerologi. Selari dengan Tiyiki Yazdiman. Asmaul Husna, Al-Wahhab, Maha Pemberi, mencerminkan nikmat Allah. An-Nasr, kronologi ke-12, tradisional ke-10, Madaniyah. Teks dan terjemahan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Tafsir ringkas. Surah ini merayakan kemenangan Islam, seperti pembukaan Mekah, dan mengingatkan Nabi untuk bersyukur. Ia juga menandakan hampirnya wafat Nabi SAW. Asbabun Nuzul, diturunkan selepas pembukaan Mekah, 8H. Kaitan numerologi. Selari dengan tiba-tiba 9. Asmaul Husna, Al-Fatah membuka, merujuk kemenangan Islam. Surah dengan 4 ayat Al-Ikhlas, kronologi ke-22, tradisional ke-11. Teks dan terjemahan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Tafsir ringkas. Al-Ikhlas adalah inti tauhid, menegaskan kesucian Allah dari sifat-sifat makhluk. Ia dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran kerana kepentingannya. Asbabun Nuzul. Diturunkan apabila orang musyrik bertanya tentang sifat Allah. Kaitan numerologi. Salah satu daripada 2 surah dengan 4 ayat, selari dengan popai 2 Asmaul Husna, Al-Ahesa, As-Samad, Maha Dibutuhkan. Quraisy, kronologi ke-29, tradisional ke-16, Makkiyah. Teks dan terjemahan. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim sejuk dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka. Tafsir ringkas. Mengingatkan nikmat keselamatan dan rezeki kepada suku Quraisy, mengajak mereka menyembah Allah. Asbabun Nuzul. Tiada asbabun nuzul khusus, tetapi berkait dengan peranan Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Kaitan numerologi. Selari dengan 4 2 8. Asmaul Husna,
As-Salam Maha Sejahtera, Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Surah dengan 5 ayat Al-Masad, kronologi kena tradisi 12 Makkiyah. Teks dan terjemahan, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Hartanya dan apa yang diusahakannya tidak dapat menyelamatkannya. Tafsir ringkas, menegaskan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya kerana menentang Nabi SAW. Asbabun Nuzul, diturunkan selepas Abu Lahab dan istrinya menghina Nabi. Kaitan numerologi, salah satu daripada 4 surah dengan 5 ayat, selari dengan Mim Mambalbi 20. Asmaul Husna, Al-Aha Adil. Al-Fil, kronologi ke-19, tradisional ke-15, Makkiyah. Teks dan terjemahan, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Tafsir ringkas, menceritakan kehancuran tentera Abraha yang cuba memusnahkan Ka'bah. Asbabun Nuzul, berkait dengan peristiwa tahun gajah, Mimaz 20 Embam. Kaitan numerologi, selari dengan Mim Amapi pula 20, Asmaul Husna, Maha Kuat. Al-Falak, kronologi ke-20, tradisional ke-11 Makkiyah. Teks dan terjemahan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Tafsir ringkas, doa perlindungan dari kejahatan. Asbabun Nuzul, diturunkan untuk melindungi Nabi dari sihir. Kaitan numerologi, selari dengan Limbam Pajwa 20. Asmaul Husna, Maha Memberi Keamanan. Al-Kronologi ke-25, tradisional ke-97, Makkiyah. Teks dan terjemahan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tafsir ringkas, merujuk malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul khusus, tetapi berkait dengan permulaan wahyu. Kaitan numerologi, selari dengan 5 by P.20. Asmaul Husna, Al-Kaha Mulia. Surah dengan 6 ayat Al-Kafirun, kronologi ke-14, tradisional ke-19, Makkiyah. Teks dan terjemahan, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tafsir ringkas, menegaskan pemisahan antara iman dan kekufuran. Asbabun Nuzul, diturunkan apabila orang musyrik mengajak Nabi berkompromi. Kaitan numerologi, salah satu daripada 2 surah dengan 6 ayat, selari dengan 6-2-12. Asmaul Husna, Al-Hakim. An-Nas, kronologi ke-21, tradisional ke-114. Teks dan terjemahan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tafsir ringkas, doa perlindungan dari bisikan syaitan. Asbabun Nuzul, diturunkan bersama Al-Falak untuk perlindungan Nabi. Kaitan numerologi, selari dengan 6-2-12. Al-Hafiz, Maha Pelindung, surah dengan 7 ayat Al-Fatihah, kronologi ke-5, tradisional ke-1, Makkiyah. Teks dan terjemahan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tafsir ringkas, inti Al-Quran, merangkumi pujian, sifat Allah, dan doa petunjuk. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul sus tetapi diturunkan awal untuk solat. Kaitan numerologi, selari dengan Saban Minal Matani 7 ayat. Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rabbul Alamin. Al-Maun, kronologi ke-11, tradisional ke-17, teks dan terjemahan. Tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Tafsir ringkas, menegur kemunafikan dan keengganan membantu fakir miskin. Asbabun Nuzul, diturunkan mengkritik pemimpin Quraisy yang munafik. Kaitan numerologi, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah. Asmaul Husna, Al-Adl Maha Adil. Surah dengan 8 ayat Al-Insyirah, kronologi ke-12, tradisional ke-94. Tek, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tafsir ringkas, menghiburkan Nabi dengan kelapangan dan kemudahan selepas kesusahan. Asbabun Nuzul, diturunkan untuk menghiburkan Nabi ketika menghadapi tekanan. Kaitan numerologi, salah satu daripada 5 surah dengan 8 ayat. Asmaul Husna, As-Salam, At-Takati ke-15, tradisional ke-12. Teks dan terjemahan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Tafsir ringkas, peringatan tentang akhirat dan bahaya materialisme. Asbabun Nuzul, diturunkan mengkritik suku-suku yang bermegah dengan harta. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, Al-Baqi Makal, At-Tin. Kronologi ke-28, tradisional ke-95, Makkiyah. Teks dan terjemahan, demi buah tin dan zaitun. Terringkas, menegaskan kejadian manusia dalam bentuk terbaik dan akibat kemunduran iman. Tiada asbabun nuzul khusus. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Zalzala, kronologi ke-93, tradisional ke-9, Madaniyah. Teks dan terjemahan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Tafsir ringkas, peringatan tentang hari kiamat dan pengadilan. Asbabun Nuzul, tiada asbabun nuzul khusus, tetapi berkait dengan fasa Madinah.
Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Al-Qadir, kuasa. Al-Bayyinah, kronologi kestartatif, tradisional 8, Madaniyah. Teks dan terjemahan, orang-orang yang kafir tidak akan meninggalkan kekufuran sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsir ringkas, menegaskan kebenaran Islam dan peranan Nabi sebagai bukti. Asbabun Nuzul, diturunkan mengenai ahli kitab yang menolak Islam. Kaitan numerologi, selari dengan 8 ayat. Asmaul Husna, surah dengan 9 ayat Al-Humazah. Kronologi ke-32, tradisional ke-4 Makkiyah, teks dan terjemahan. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Tafsir ringkas, menegur sifat mencela dan mengumpul harta tanpa keimanan. Asbabun Nuzul, diturunkan mengkritik individu seperti Al-Walid bin Mughirah. Kaitan numerologi, selari dengan nombor 9 dalam 9 plus 9 18. Asmaul Husna, Al-Adl, Adil, Makkiyah versus Madaniyah. Daripada 18 surah, 19 adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah untuk mengukuhkan tauhid, akhlak, dan ketabahan menghadapi cabaran. Contohnya, Al-Ikhlas menegaskan Al-Ahad, manakala Al-Asr mengajar kesabaran. 2 surah Madaniyah, An-Nasr, Al-Bayyinah, berkait dengan kemenangan dan hukum Al-Haq, mencerminkan fasa pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Peralihan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menangani keperluan rohani dan sosial umat Islam pada pelbagai peringkat. Bahagian 5, keajaiban matematik dan makna rohani. Keajaiban nombor 7, 19, dan 99 keajaiban nombor dalam Al-Quran. 7 Al-Fatihah, Saban Al-Matani. 19, Mila, Surah 74, dan 99 Asmaul Husna Al-Milan plus Mian, menunjukkan ketelitian ilahi. Pengiraan seperti T3 plus Marpai 2 plus Mim 4 plus 6 I 2 telah Bart Smian, Dubeh 7 menegaskan nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan. Manakala 11 Likuan plus Mian menghubungkan ke 99 Asmaul Husna. Walaupun pengiraan 33 plus 42 5 4 plus 60 plus 72 plus 85 plus 91 tidak mencapai 19, kaitan simbolik dengan Bismillah huruf, dan hampir 19 surah tetap menarik. Mesej rohani surah-surah pendek. Surah-surah ini membawa mesej rohani yang mendalam. Al-Fatihah, inti tauhid dan ibadah, mencerminkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Ikhlas, menegaskan Al-Ahad, asas akidah. An-Nasr, merayakan kemenangan, berkait dengan Al-Fatah. Al-Zalzalah, peringatan kiamat, mencerminkan Al-Qadir. Al-Asr, mengajar kesabaran dan kebenaran, berkait dengan Al-Hadi. Pembaca digalakkan membaca tafsir seperti tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain, pautan, untuk memahami maksud surah-surah ini dan kaitannya dengan Asmaul Husna. Refleksi rohani. Setiap surah dalam senarai ini menawarkan pelajaran rohani yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian. Contohnya, Al-Asr mengingatkan kita untuk menghargai masa, manakala Al-Falaq dan An-Nas mengajar kita berlindung dengan Allah dari kejahatan. Dengan merenung Asmaul Husna seperti Al-Hafiz dan Al-Mu'min, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran. Bahagian 6, interaktiviti dan penutup. Keajaiban Al-Quran terletak pada gabungan mesej rohani dan pola matematiknya. Nombor 7, Al-Fatihah, 9, dan 99 Asmaul Husna melalui Laptadib plus 99, menunjukkan betapa setiap butiran Al-Quran dirancang dengan sempurna. Senarai 18 surah pendek ini, melalui 9 plus 9 15, mengingatkan kita akan keagungan Allah dan nama-namanya yang maha indah. Kami menjemput Anda berkongsi pendapat di ruangan komen. Apakah Asmaul Husna kegemaran Anda, dan bagaimana ia memberi inspirasi dalam kehidupan harian? Adakah Anda pernah perasan keajaiban nombor dalam Al-Quran? Langgani blog ini untuk lebih banyak penerokaan tentang Al-Quran, dan kongsikan artikel ini di X dengan hashtag Asmaul Husna atau keajaiban Al-Quran. Senarai Asmaul Husna terpilih. Berikut adalah beberapa Asmaul Husna yang berkait dengan surah-surah dalam artikel ini. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Fatihah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Ahad, Maha Esa, Al-Ikhlas. As-Samad, Maha Dibutuhkan. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Fatah, Maha Pembuka. Al-Hafiz, Maha Pelindung, An-Nas, Al-Falaq. Al-Qadir, Maha Kuasa, Al-Zala. Soalan interaktif untuk membaca. Apakah surah pendek kegemaran Anda, dan mengapa ia bermakna bagi Anda? Bagaimana Anda menghubungkan Asmaul Husna dengan kehidupan harian Anda? Pernahkah Anda menemui pola nombor lain dalam Al-Quran? Kongsikan di ruangan komen.